Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, penonton dan peserta khusus Asas Haji 1442 Hijrah. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan juga selamat datang kepada semua tuan-tuan, puan-puan, peserta khusus yang dirahmati Allah sekalian. Saya Adam Haziq bin Muhammad Ishaq ingin membuka bicara bagi khusus online kita pada hari ini. Sementara kita menunggu beberapa lagi rakan-rakan peserta khusus kita yang lain untuk sertai live pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, bolehlah isikan dahulu borang kehadiran khusus Asas Haji online kita melalui link di atas paparan skrin tuan-tuan dan puan-puan dan juga di bahagian description di bawah. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam cara yang penuh istimewa melalui norma baharu ini untuk sama-sama kita jayakan kursus Asas Haji secara online dan sesi soal jawab bagi sesi 1 pada hari ini. Jadi insya-Allah sebelum saya serahkan kepada Ustaz Jemputan untuk menyampaikan taklimat khusus pada hari ini, saya ingin menjemput Yang Dihormati Tuan Haji Syahidan Taib selaku Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan untuk memberikan sepatah dua kata aluan sekaligus merasmikan program khusus Asas Haji online kita bagi tahun 1442 Hijrah. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu secara maya pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan melaksanakan program kita seperti yang telah dirancangkan, iaitu khusus Asas Haji 1442 Hijrah, Tabung Haji Selangor dan Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan peserta khusus yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana telah terpilih untuk menyertai khusus Asas Haji pada kali ini. Dan ianya merupakan khusus kali kedua kepada bakal haji terpilih 1441 Hijrah. Tujuan utama kursus ini dilaksanakan adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan mengulang kaji apa yang telah dipelajari sebelum ini dan juga untuk menambahkan ilmu dan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, khusus Asas Haji pada kali ini dilaksanakan secara maya, iaitu secara atas talian dengan menggunakan platform YouTube Live. Dengan kekangan dan halangan yang tertentu pada ketika ini, pihak pengurusan tabung haji berpendapat kaedah ini adalah kaedah yang terbaik untuk melaksanakan khusus Asas Haji. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat menyesuaikan diri dengan kaedah penyampaian ini dan seterusnya dapat menimba ilmu dengan baik, insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, khusus Asas Haji 1442 Hijrah Tabung Haji Selangor dan Wilayah Persekutuan ini diadakan khas untuk peserta-peserta khusus dari negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Ia akan diadakan sebanyak 10 siri, ya, di mana ia akan dijalankan 2 siri pada setiap minggu pada satu hari, iaitu hari Sabtu. Kursus ini akan bermula, ya, sesi yang pertama akan bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 10.30 pagi dan sesi kedua pada jam 11 pagi sehingga 1 tengah hari. Dan semua kursus akan dilaksanakan secara atas talian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, objektif khusus Asas Haji ini diadakan adalah untuk memberikan pendedahan dan panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai ibadah haji dan umrah, pengurusan haji serta penjagaan kesihatan. Selain daripada itu, ianya juga bertujuan sebagai persediaan awal untuk semua peserta khusus menyiapkan diri sebelum berangkat ke Tanah Suci dan seterusnya membantu tuan-tuan dan puan-puan semua ke arah mencapai
haji yang mabrur. Amin. Oleh itu, bagi memastikan objektif ini tercapai, tuan-tuan dan puan-puan adalah sangat digalakkan ya, untuk mengikuti kesemua 10 kursus ini, dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua dapat memberikan tumpuan yang sebaik mungkin kepada kursus ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang telah terpilih untuk menyertai kursus ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha kita. Semoga tuan-tuan dan puan-puan memperolehi manfaat daripada kursus ini, insya-Allah. Selamat berkursus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua peserta-peserta kursus asas haji. Alhamdulillah. Bersama saya pada kali ini, alhamdulillah, saya Abdul Rahman bin Hamzah akan bersama dengan tuan-tuan puan-puan sekalian peserta kursus dalam minggu pertama, siri pertama sejarah dan pengenalan tanah suci Makkah dan Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu taala. Suara saya semua clear jelas Yang ada di Kelang, yang ada di Sabak Bernam, mohon cuba mungkin boleh tulis di komen di bawah tu. Alhamdulillah. Tak nak mungkin saya bercakap seorang dan sebagainya. Alhamdulillah.
Jadi sebelum kita teruskan, mungkin kita boleh talbiah sama-sama. Saya talbiah dan tuan-tuan yang di rumah, yang mungkin sambil drive kereta, yang mungkin sambil goreng kopok leko dan sebagainya di dapur, mungkin boleh talbiah sama-sama. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah bertalbiah bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi kita norma baru ni dah, kursus asas haji kita berada di depan TV masing-masing, di depan komputer masing-masing, di depan handphone masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih yang bersama dengan kita yang telah ramai ni. Alhamdulillah. Jadi untuk yang seterusnya, untuk mukaddimah kita pada minggu pertama ini, kita secara mudahnya kursus asas haji kita ni akan ada 5 tajuk yang ada kali ini. Sejarah Tanah Suci Mekah dan adab kelebihan Tanah Haram, sejarah Kaabah dan Masjidil Haram, kawasan masyair haji, dan yang terakhir sejarah Madinah. Sebelum kita akan jawab soalan-soalan daripada tuan-tuan, puan-puan, peserta-peserta sekalian. Untuk yang pertama ni, daripada ayat yang saya bacakan pertama tadi sebagai muqaddimah kita, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu. Yang saya nak kaitkan di sini sebagai mukaddimah kita, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian, peserta kursus yang kita dah kursus mungkin ni kali ke-6 dah kita kursus. Dan ini kali pertama kita kursus secara online kan. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, apa maksud wa tazawwadu? Bersedialah, persediaan yang paling baik azad at-taqwa, dan berbekallah dengan apa yang paling baik ialah takwa. Jadi kita nak pergi Mekah ni, kita nak pergi Tanah Suci, kita nak kerjakan rukun Islam kita yang kelima ni, insya-Allah kita perlu ada bekal. Duit kita insya-Allah ada, badan sihat kita dah senaman, kita dah makan supplement food. Yang takwa adalah bekal yang paling utama, yang paling penting. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh kursus asas haji yang seterusnya, insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, peserta sekalian, kita kena tahu cerita sejarah Mekah dulu dan sejarah Madinah sebelum kita pergi lebih jauh. Okey, untuk yang pertama, cerita yang menarik yang suka untuk kita kongsi, yang mungkin tuan-tuan, peserta sekalian, kita dah kursus banyak kali, dah hafal lah cerita Nabi Adam. Yang saya nak kaitkan di sini yang paling menarik sebelum kita pergi ke Mekah ni, cerita Adam, cerita Hawa, ialah berkait dengan, ingat yang pertama, taubat. Istilah pertama, poin pertama kita pada pagi ni yang perlu kita ingat, taubat. Adam, Hawa, taubat. Jadi, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Semua kita dah tahu cerita Nabi Adam dan Hawa. Mereka, kita ni manusia sebenarnya adalah penghuni syurga. Alhamdulillah. Cuma disebabkan syaitan laknatullahi alaih, kita dikeluarkan daripada syurga dan kita berada di sini. Jadi antara doa yang Nabi Adam dan Hawa baca semasa mereka berada di planet bumi ni, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita sebagai peserta-peserta kursus semua, untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, angkatkan diri kita terbang lebih kurang 7,000 kilometer ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kita perlu bertaubat. Kita perlu mengaku segala kesalahan kita. Seperti mana Adam dan Hawa mengaku kesalahan. Jadi antara doa yang boleh kita hafal, antara doa yang perlu kita ingat, antara doa yang perlu kita selalu sebut dalam sujud kita,
dalam solat tahajud kita, dalam solat witir kita. Apa dia? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, kami mengaku kami menzalimi diri kami sendiri buat dosa. Wa illam taghfir lana, ya Allah, kalaulah engkau tidak ampunkan segala dosa kami, tidak beri rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, semoga kita tidak digolongkan di kalangan mereka-mereka yang rugi dan tidak masuk syurga nanti. Alhamdulillah. Dan yang seterusnya, taubat yang pertama. Jadi dalam masa lebih kurang sesi pertama 1 jam ini, sebelum kita buka soal jawab di sesi kedua nanti, mungkin kalau tuan-tuan puan-puan yang ada nak tanya soalan dan sebagainya, boleh tulis nota dulu, dan nanti bila sesi soal jawab boleh tulis dan akan kita show soalan dan kita sama-sama boleh jawab nanti apa yang boleh saya jawab, insya-Allah. Dan yang seterusnya, bila kita bersedia untuk pergi ke Mekah ini, cerita yang perlu kita sama-sama tengok, satu taubat tadi, yang keduanya dalam proses kita nak bertaubat, dalam proses kita nak mengaku segala kesalahan kita ni, akan ada syaitan, akan ada bisikan datang ke telinga kita ni. Ada je. Yalah, contoh lah kan, kita suami isteri pun duduk satu rumah musim PKP, musim MCO ni kan. Suami nak makan tom yum, kita pula isteri nak makan pizza. Yalah, lama dah duduk rumah, penat kan. Itu pun kita boleh bertengkarkan, pizza tom yum, pizza tom yum. Bisikan di telinga. Jadi bila kita nak bertaubat ini, syaitan akan datang ke telinga kita, dia akan ajar kita supaya kita tak bertaubat. Itu satu isu. Kalau dalam kitab Talbis Iblis Ibn Qayyim, syaitan ni dia bukan serang orang yang nak bertaubat saja. Orang yang dah buat baik ni pun dia akan serang juga supaya kita yang selalu solat tahajud, kita yang selalu solat witir, kita yang selalu solat sunat dan sebagainya, syaitan datang kacau, bagi was-was kepada kita, dan akhir sekali kita kata kita dah bagus. Aku ni haji ke masjid, orang lain tak boleh pergi masjid musim PKP. Aku je boleh pergi masjid 5 orang je. Lah sekali kita ditipu oleh syaitan, kita diwaswaskan oleh syaitan, kita KO. Minta selamatlah daripada sedemikian. Dan yang seterusnya yang perlu kita sama-sama tengok dalam bab ikhlas, sebelum kita pergi ke tanah suci Mekah ni, watlu alaihim naba'a bani Adam, ini cerita tadi Adam dan Hawa. Ini cerita anak mereka nama Qabil dan Habil. Ini pun selalu kita dah dengar cerita. Kalau saya nak ulang cerita ni, rasanya kita yang di peserta-peserta khusus yang ada di Selangor, yang ada di wilayah ni, kita yang ahli masjid ni, insyaAllah kita dah ingat cerita dah. Yang poin yang sayanya dalam masa yang terhad ini, ikhlas. Dalam bab ikhlas ini, kita musim PKP ini banyaklah perlu kita ambil pengajaran. Jadi cerita fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qabil dan Habil, semua kita dah tahu cerita, seorang bagi kambing, seorang bagi gandum, seorang ahli pertanian, seorang yang jaga bela binatang peternakan. Akhir sekali Allah terima yang Habil, Allah tak terima yang Qabil. Akhir sekali Qabil, kalau cara ingatnya Qabil tu huruf qaf, qatil, dia bunuh Habil, dan berlakulah seterusnya cerita. Jadi yang saya nak kaitkan di sini, perlu kita sama-sama buat amal ini ikhlas kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita dah datang kursus haji 6 kali, campur yang online hari ni kali ke-7 dah. Tiba-tiba tak boleh pergi haji. Marah, saya dah kursus 6 kali dah Ustaz, tak boleh pergi haji lagi. Mungkin sedikit keikhlasan perlu kita tanamkan dalam diri kita. Semoga tahun ini Allah angkat bala COVID-19 ini. Semoga imunisasi, kita punya ubat, vaksin nanti akan boleh hilangkan segala penyakit ini, dan insya-Allah bala yang Allah turunkan kepada kita ni akan hilang. Jadi dalam bab ini perlu kita sama-sama kita ikhlas dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya cerita sejarah tanah haram Mekah ni yang perlu kita sama-sama tengok lagi. Tadi Adam dan Hawa. Yang kedua ni perlu kita sama-sama tengok cerita Ibrahim, Hajar dan Ismail. Seterusnya cerita Siti Sarah yang perlu kita sama-sama tengok. Yang seterusnya yang Nabi Ibrahim ini antara yang boleh kita sama-sama tengoknya, cerita Nabi Ibrahim yang boleh kita sama-sama tengok. Qala Allah Ta'ala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim semua kita tahu tak? Kita dah selalu baca selawat selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir kita tak? Kalau kita baca, kita dapat pahala banyak. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Jadi alhamdulillah kita dah baca dah. Kenapa kita baca? Kerana Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa kepada semua Nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa cerita Rajab, Isra Mi'raj tu Nabi jadi astronaut, naik ke planet, ke angkasa lepas atas pada planet bumi lagi, naik ke atas lagi di langit ke berapa? Nabi
Ibrahim bertemu dengan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan cerita tu. Yang itu cerita Rejab lah, cerita Isra Mi'raj. Yang saya nak cerita ni cerita di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam, selepas baginda yang dalam Qurannya cerita detail. Mungkin tuan-tuan musim PKP ni kita dah khatam Quran dengan pasangan kita, dah khatam Quran dengan suami kita, dengan isteri kita, baca makna, dah jumpa cerita Nabi Ibrahim tak? Jadi yang cerita yang menarik di Mekah ni yang berlakunya bila Nabi Ibrahim berpindah daripada Iraq, Baghdad, pergi ke Palestin, akhir sekali daripada Palestin datang ke Mekah. Cerita di Mekah ini yang perlu kita sama-sama tengok macam mana Ibrahim alaihissalam diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa isteri dia, bawa anak kecil dia, baby dia Nabi Ismail, perlu dihantar ke Mekah. Akhir sekali Nabi Ibrahim ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku ni datang hantar isteri aku Hajar, datang hantar anak aku Ismail, ghairi biwadin, di satu lembah. Di Mekah ni asalnya lembah, ghairi zi zar', tidak ada satu pokok tumbuhan pun. Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di sebelah berdekatan dengan rumahmu, di sebelah Kaabah. Masa tu Kaabah yang kali ikut ceritanya dah runtuh dan sebagainya, tinggal tapak dan sebagainya. Jadi akhir sekali Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dia, tinggalkan Ismail di situ, dan semua kita tahu dah cerita, semua kita dah tahu dah. Akhir sekali Nabi Ibrahim balik, Siti Hajar dengan Ismail, tiba-tiba air yang ada dalam kerbah, dalam bekah tu, kalau kita sekarang ada air kawir tak? Sama-sama kerusuh ni mungkin tuan-tuan puan-puan yang dah gaya boleh pergi ambil air ke dapur kejap. Boleh minum air sambil makan kopuk ke, sambil makan biskut ke, boleh dengar. Hari ni santai saja insya-Allah. Jadi Siti Hajar ni bila dah air habis, dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah. Akhir sekali berlakulah peristiwa yang semua kita dah tahu. Siti Hajar nampak Fata Morgana, nampak seperti air ada di atas Bukit Safa. Dia pun lari naik Bukit Safa. Daripada Bukit Safa dia tengok pula ada di Bukit Marwah airnya. Dia pun lari pergi ke Bukit Marwah. Akhir sekali daripada Bukit Marwah nampak pula air ada di Bukit Safa. Dia pun lari-larilah, jogging dan sebagainya. Seterusnya 7 pusingan yang dia lari, dapat air. Jadi ini yang mungkin sebagai mukaddimah kepada kita, ada hukum perempuan boleh sa'i di tempat sa'i tu, katalah tak tutup aurat. Sah ataupun tidak sa'i perempuan tanpa tutup aurat. Ini mungkin tuan-tuan kena ikuti kursus bersiri, kursus asas haji secara online ni, insya-Allah akan ada jawapan nanti di siri-siri seterusnya. Cuba tanda apakah hukum, adakah boleh muslimah sa'i sambil terbuka aurat ataupun nampak rambut ataupun dan terbuka aurat lah. Seperti mana Siti Hajar lari tadi tu, terbuka betis dia ke, terbuka tersingkap kain di betis ke dan sebagainya. Jadi boleh dengar kita punya siri seterusnya insya-Allah. Okey, itu cerita Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ismail dapatnya air Zam-Zam dan sebagainya. Seterusnya burung-burung datang ke Mekah. Akhir sekali pedagang-pedagang, traveller yang daripada Syam, daripada Syria, lalu Mekah nak pergi ke Yaman. Akhir sekali tengok ada burung-burung terbang sebab ada telaga Zam-Zam tadi. Akhir sekali alhamdulillah jadilah satu kampung. Bani Jurhum datang minta dengan Siti Hajar, saya ni nak singgah minum air, dan akhir sekali mula-mula singgah. Akhir sekali mereka pun buat bangsal, buat rumah transit dan buat hotel, terus duduk, dan akhir sekali terjalinlah satu penempatan orang di Mekah. Itu asal cerita Mekah. Akhir sekali Nabi Ibrahim datang daripada Palestin ke Mekah. Nabi Ismail dah besar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Maksud ayat ni cerita surah As-Saffat ayat 102. Bila Nabi Ismail dah besar, Nabi Ibrahim datang ke Mekah, datang arahan yang lebih berat. Mula-mula suruh tinggal anak di Mekah tak? Ghairi zi zar'in, di satu tempat yang tidak ada antar ke raut contohnya. Zaman-zaman dulu, Mustangking pun tak ada lagi tak? Ni tiba-tiba datang hantar ke Mekah, tak ada. Tiba-tiba bila dah besar Ismail, datang arahan Allah, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpi tadi. Nabi Ibrahim kata beritahu anak dia, inni azbahuk, aku ni sembelih kamu. Fanzur madza tara, wahai Ismail,
bagilah pendapat pada ayah ni. Ayah ni tiba-tiba dapat mimpi ni bukan satu malam, banyak malam lah pula dan sebagainya, dan mimpi seorang Nabi ni wahyu kan. Qala abati if'al ma tu'mar. Akhir sekali Nabi Ismail kata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Buatlah apa yang diarahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan Nabi Ismail kata, dia kecil lagi masa ni. Satajiduni ya Allah, wahai ayahku, kamu akan dapat tengok aku ni tergolong orang-orang yang sabar insya-Allah. Jadi Nabi Ibrahim bagus ikut arahan Allah, walaupun arahan tersebut sangat berat. Ismail pun walaupun berat, terimalah arahan Allah itu. Jadi kita sebagai peserta-peserta kursus sekalian, kita nak pergi ke Mekah ni, kita tahu dah musim Covid ni payah nak pergi haji. Umrah pun tak tahu bila dibuka kan. Jadi kita katalah selepas ni kita susah dan sebagainya, terimalah, semoga Allah berikan keberkatan, semoga Allah berikan pahala dengan pengorbanan kita yang banyak ini dah. Dan seterusnya, apa yang saya nak kait di sini tadi, taubat, ada gangguan iblis. Di sini masa Nabi Ibrahim dengan Ismail nak tunaikan apa yang diarahkan oleh Allah, akan ada iblis. Samalah juga kita tuan-tuan. Kita nak pergi haji nanti, kita nak pergi umrah ini, bila kita nak selesaikan rukun Islam kita yang kelima ni kan, kita nak buat haji ni, rukun Islam kita yang kelima kan. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, tunai haji. Tunai haji ni payah tuan-tuan. Kita kena keluarkan semua harta kita yang kita ada, pergi ke Mekah. Sekali seumur hidup. Selagi kita tak pergi, kita tidak menjadi seorang Islam yang sempurna. Jadi, bila kita nak tunaikan rukun Islam kita yang kelima ni, akan ada gangguan iblis. Akan ada bisikan-bisikan syaitan. Akan ada kawan-kawan, oh, kita ni tua dah, tak wajib dah pergi haji, tak apa. Biar kau orang lain laginya. Mari dah tu bisikan syaitan. Sama juga masa Nabi Ibrahim dan Ismail nak sembelih. Ikut arahan Allah tadi, datangnya gangguan iblis. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Jadi itu selesai cerita sembelih. Akhir sekali yang semua kita tahu, masa Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Allah ganti dengan kibas. Kalau ikut ceritanya semua kita tahu tak, kibas kambing yang dihantar untuk gantikan Nabi Ismail itu adalah kibas kambing yang Habil korbankan masa anak Nabi Adam dulu tak? Itu ceritalah. Okey, yang di sini cerita seterusnya, Allah selepas selesai ujian sembelih anak tadi, barulah Allah bagi arahan supaya bina balik Kaabah yang runtuh. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Jadi bila dah selesai Nabi Ibrahim angkat batu, Nabi Ismail tolong ulurkan batu, naik batu forklift, ataupun yang kita tengok makam Ibrahim di, mungkin tuan-tuan puan-puan khusus yang telah pergi ke Mekah kan ada makam Ibrahim. Sebenarnya itu bukan kubur Nabi Ibrahim, itu batu tempat Nabi Ibrahim berdiri, dan batu tu jadi forklift naik untuk Nabi Ibrahim susun batu atas Kaabah tu kan. Jadi Rabbana taqabbal minna, bila dah selesai tu, ya Allah terimalah daripada kami ni, ya Allah terimalah daripada aku ni amalan baik kita. Jadi itu antara doa yang kita perlu itulah. Okey, sejarah Tanah Haram sedikit. Yang ini pun mungkin kita boleh sama-sama boleh baca selepas ni, dan kita ada masa 1 jam. Saya mungkin tak nak cerita sangat yang secara detailnya cerita-cerita sejarah Tanah Haram ni, kita ada sedikit tajuk lagi. Dan seterusnya berkait dengan adab di Tanah Haram. Adab di Tanah Haram ni pun antara benda yang tuan-tuan, puan-puan peserta kursus sekalian perlu sama-sama berlatih. Ini adab Tanah Haram ni yang kedua ni. Tajuk kita pada hari ni, apa yang penting saya nak kait di sini, satu ayat Quran yang dalam surah Al-Hajj. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adzabin alim. Sesiapa yang nak buat ilhad, nak buat jahat di dalam Tanah Haram, bi zulmin nuzikhu min adzabin alim. Allah akan bagi dah dosa kalau kita niat nak buat dosa. Jadi itu sejarah Tanah Haram. Jadi adab kita sebelum kita pergi Tanah Haram ini, kita perlu sedar ini perjalanan haji, perjalanan ibadat. Dan keduanya belah kanan slide kita, mungkin tuan-tuan boleh tengok slide kita belah kanan ni, yang ada ni, kebergantungan sepenuhnya dengan Allah. Kita mesti tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musim Covid ni lagi susah kita tak? Dan yang bawah tu warna kuning tu mungkin tuan-tuan boleh tengok, bersyukur, redha dalam sebarang keadaan. Yang ketiganya, keempatnya menyedari kita ni sebagai tetamu Allah. Kemudian menjauhi percakapan perbuatan keji. Ini pun sama semasa kita berada di sana nanti. Dan menunjukkan akhlak yang mulia. Ini pun sama. Kita di Mekah ni, nama Malaysia kita ni, nama semua jemaah haji kita, alhamdulillah orang yang bagus. Dan kekalkanlah
benda yang bagus ini. Dan antara adab yang perlu kita sama-sama tengok lagi sebelum kita pergi ke sana, yang paling penting elakkan sifat sombong dan takabur. Ini pun benda yang penting lah. Kita kena berlatih semasa kita berada di tanah air kita ni. Sebelum kita sampai sana, elakkan sikap sombong. Tak kata kau orang tuan-tuan. Saya sendiri pun, kita bawa kereta kita Alhamdulillah, tiba-tiba sampai di traffic light, tengok sebelah, naik motor je dia hujan. Kita rasa datang. Sifat, oh aku bangga. Orang lain kena buang kerja musim PKP, aku ada lagi kerja. Aku Alhamdulillah, bisnes aku musim PKP lagi naik. Orang bisnes musim PKP ni semua down. Kita Alhamdulillah hidup lagi. Jadi kita ada sifat sombong dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita hindari sifat buruk ni sebelum kita sampai ke tanah suci. Dan antara benda penting satu lagi, adab di tanah haram nanti, dan perlu kita amalkan di sininya, perbanyakkan ibadat. Semasa kita di sana nanti tawaf, baca Quran, iktikaf. Tapi sebelum kita sampai, jangan kata sampai sana baru nak buat. Sini kita kena berlatih dah tuan-tuan. Sini kita kena solat dah awal waktu. Azan je, nak pergi masjid tak boleh tak? Sebab kita bukan AJK masjid kan. Solat terus di rumah. As-salatu fi awwali waqtiha. Nabi SAW pesan, ayyul amal afdal. Apakah amalan, apakah ibadat yang paling bagus? Nabi ditanya oleh sahabat. Rasulullah SAW berkata, as-salatu fi awwali waqtiha. Solat di awal waktu. Jadi sama-samalah kita jaga selama kita di tanah air ini. Semoga Allah pilih kita tahun ni. Semoga Allah anugerahkan kita boleh terbang pergi ke tanah suci untuk kita mengerjakan haji. Dan yang selain itu mungkin tuan-tuan boleh sama-sama tengok insya-Allah. Okey, yang seterusnya kelebihan tanah haram yang boleh kita sama-sama tengok. Saya tak nak panjang tajuk ini, kita ada tajuk Madinah lagi sekejap lagi. Kalau ada soalan mungkin tuan-tuan boleh simpan nanti, kita dalam sesi soal jawab boleh tulis nanti. Kelebihan tanah haram, apa yang paling kita sama-sama boleh jaga, sama-sama boleh amalkan, sama-sama boleh ambil selama kita berada di Mekah nanti, selama kita berada di tanah suci nanti insya-Allah. Semua benda yang ada di sana digandakan 100,000 kali. Jadi dalam bab ini, kalau bolehlah, selama kita berada di sana, berazamlah daripada sekarang. Bila kita berada di tanah suci Mekah nanti, berada di tanah suci Madinah nanti, biarlah kita ada azam untuk pergi solat di Masjid Mekah, di Masjidil Haram. Jangan ada seperti yang sebelum ini. Setakat yang saya bertugas, Alhamdulillah diberikan kesempatan, ada jemaah haji kita sakit. Bukan sakit banyak pun, sikit je kaki. Tiba-tiba nak pergi Masjidil Haram, tak pergi. Ambil cuti 7 hari contohnya, tak pergi dah semayang Masjidil Haram. Jadi sama-samalah kita jaga dalam bab ni, semoga kita dapat pahala 100,000. Dan sebenarnya bila kita berada di Mekah nanti, di tanah haram, seluruh tanah haram, semuanya pahala adalah 100,000 kali. Dan kalau kita boleh pergi solat di Masjidil Haram, 100,000 kali darat dengan pahala jemaah 27, darat dengan bilangan jemaah yang solat di dalam Masjidil Haram. Jadi sama-samalah kita kejar benda yang banyak itu. Jadi yang seterusnya, antara benda yang boleh kita buat selama kelebihan tanah haram ini, antara bendanya, ni pahala tadi tu, 100,000 kali yang ada tu, kita boleh praktikkan, kita boleh buat semasa kita tawaf. Tawaf ni adalah ibadat yang tidak ada di tempat lain. Di Mekah sahaja ada ibadat tawaf. Jadi sama-samalah kita jaga. Dan seterusnya dalam bab ni, satu lagi benda yang boleh kita ambil, waktu tahrim. Di Mekah tidak ada waktu haram kita salat. Di Malaysia kita, di tanah air kita ni, selepas subuh tadi, boleh tak kita salat? Tak boleh kan? Sehinggalah naik matahari, sunrise, solat sunat syuruk boleh. Bila 7.26, 7.28 tadi tak boleh. Kita solat sunat syuruk, isyraq 2 rakaat, kemudian tunggu 28 minit pula. Lebih kurang pukul 8 lebih tadi, kita dah boleh solat duha kan. Tapi di tanah haram, di Mekah, tidak ada waktu haram. Jadi masing-masing kita selepas subuh boleh nak solat dan sebagainya, boleh kejar pahala-pahala yang ada selama kita berada di sana. Dan seterusnya benda yang paling penting lagi bila kita berada di Mekah nanti, antara tempat mustajab doa. Ini pun sama-samalah kita kejar, sama-samalah kita tanda doa-doa yang kita nak doa semasa kita di tanah suci nanti. Jadi tuan-tuan, puan-puan peserta khusus sekalian, Alhamdulillah, ramai dah yang komen kita ni yang ada, Alhamdulillah. Boleh nanti soalan-soalan, komen boleh tulis di bawah nanti, insyaAllah kita akan highlightkan nanti, kita akan show di screen nanti, kita boleh jawab soalan-soalan tersebut. Okey. Yang tempat mustajab doa ni antara benda yang semua kita dah tahu dah, aku banyak kali dah. Saya nak highlightkan antara benda pentingnya, tuan-tuan, puan-puan, kalau boleh daripada sekarang, ambil satu kertas ataupun ambil handphone kita, tulis doa-doa yang kita nak panjatkan, yang kita nak doa semasa kita berada di tanah suci nanti. Jadi kalau boleh senaraikan hajat-hajat kita,
senaraikan hajat anak-anak kita, senaraikan hajat jiran-jiran sebelah kita, senaraikan hajat-hajat sahabat-sahabat kita, dan kita bawa kertas tersebut, kita bawa note yang kita tulis dalam handphone kita ni ke tanah suci, kita doa. Jadi ambillah kesempatan kita berada di dalam Kaabah. Boleh masuk Kaabah ke Ustaz? Boleh. Bagaimana? Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah sama seperti kita berada di dalam Kaabah. Jadi bila sampai di sana nanti, cubalah ambil peluang selama kita lebih kurang 26 hari ataupun 30 hari berada di Mekah Al-Mukarramah dan selebihnya kita berada di Madinah nanti tak. Sama-samalah kita boleh berada solat di dalam Kaabah tu nanti, di dalam Hijr Ismail. Itu antara tempat-tempat dah yang sebaiknya kalau boleh di multazam. Ini pun satu benda, ya Allah, kita nak sampai sana payah tak. Jadi kalau boleh ambillah kesempatan multazam, ni adalah tempat antara pintu Kaabah dan juga Hijr Hajar Aswad tersebut. Jadi kalau boleh, biarlah kita ambil kesempatan betul-betul sampai ke multazam doa. Kalau tak boleh sampai betul-betul depan multazam, kita di belakang sikit. Ataupun kalau muslimah-muslimah yang tak boleh solat, yang datang period dan sebagainya, mungkin boleh berada di atas, berada di tempat kita sa'i di atas tu, kita berada betul-betul menghadap ke multazam, boleh berdoa, senaraikan doa, ya Allah, biarlah anak aku yang SPM ini boleh jawab, ya Allah, biarlah anak aku yang sedang final year di universiti ni dapat grade dengan baik, ya Allah, biarlah mak aku yang sakit lutut ni boleh sembuh. Senaraikan hajat-hajat tersebut, semoga Allah angkat kita boleh pergi haji pada tahun ini, insya-Allah. Semoga kita boleh berdoa di tempat-tempat mustajab di sana nanti, insya-Allah. Dan senarai tempat-tempat mustajab tu, tuan-tuan, puan-puan, peserta kursus sekalian boleh tengok banyak tu. Tempat sa'inya, di Arafahnya nanti, ni wukuf ini antara benda penting lah. Jadi, kita kalau boleh berada waktu wukuf, waktu Arafah, semasa di tanah suci nanti, semasa haji nanti, masa inilah masa yang paling penting, tuan-tuan. Tanda doa kita kalau boleh senarai helai doa tu biar sampai 10 helai. Biar sampai 14 helai pun tak apa, senarai kertas doa kita ni. Biar kita boleh bawa pergi ke Mekah nanti. Yang paling penting, senarai doa ni kita bawa semasa Arafah. Saya ada satu cerita lah. Ni cerita. Dah 45 minit dah tuan-tuan menghadap skrin ni. Hai. Boleh pergi ambil dapur, ambil air kowe dulu ha. Sambil-sambil tu kan. Okey, satu cerita lah. Saya tengok saya bertugas musim tahun berapa, musim haji. Semoga Allah terima haji sahabat kita tadi. Dia alhamdulillah seorang hajah kita ni, seorang muslimah kita ni, dia dah senarai hajat-hajat dia ni nak berdoa di Arafah seperti yang kita sarankan ni. Cuma bila sampai di Arafah, kertas doa dia tadi tu tertinggal dalam bah. Tertinggal dalam bah. Kita ni yang bertugas ni, dia kata, "Tuan," dia tak panggil tuan, biasa dia panggil tabur haji tak? Tabur haji. Tak tahulah kita ni ustaz kita kepada panggil tabur haji tak? Kertas doa saya tertinggal dalam bah. Boleh tak kejar bah tadi, saya nak ambil kertas doa. Kita pun telefonlah sebabkan bah ada nombor. Kita pihak tabur haji ni, masya-Allah, tabarakallah, hebat dia punya SOP dan sebagainya, ada semua, ada nombor bah. Kita telefonlah bah tu. Tiba-tiba bah tu ambil orang lain, ada negara lain pula muasasah haji yang kawal bah dan sebagainya, ditukar dan sebagainya. Last sekali kertas doa dia tu hilang. Jadi kita sampai Arafah hari 8 Zulhijjah dah, kita wukuf 9. Esoknya masa wukuf, dia duk carilah kertas doa dia, datang jumpa sayanya, mana kertas doa saya nak doa ni. Tak dapat. Habis waktu Arafah, pergi ke Muzdalifah malam, tak ada lagi kertas doa dia. Lah sekali, lepas habis Muzdalifah masa mabit malam, bah tak jumpa lagi, kertas doa dia tak jumpa lagi, dia marahlah, nak doa tak boleh ni. Jadi sampai ke Mina, masa duduk di Mina, kan kita akan mabit di Mina 3 hari ni. Ni cerita kertas doa tadi ni. Akhir sekali masa duduk Mina ni, dia tak puas hati, dia pun ajak kita pergi. Saya nak pergi cari bah lah. Saya ingat bah tu, bentuk warna apa, pelik bahnya apa, dia pun pergi carilah. Kita pun bawalah pergi ke Muzdalifah tu, pada pasir luar tu ada, bukan 100 buah bah, saya rasa ada 1000 bah lah. Pergilah bawa kita ni, hajah ni tadi. Akhir sekali, naik tangga bah nombor 1, bah nombor 2, bah nombor 3. Akhir sekali, tak jumpa. Kita pun penat dah tuan-tuan, pada pasir panah. Tak jumpa. Akhir sekali, balik ke Mekah habis dah haji. Tak puas hati lagi, nak cari kertas doa dia ni. Dia kata ada doa penting. Kita pun bawalah dia pergi Wizaratul Hajj, Kementerian Haji. Kan ada orang barang-barang hilang. Bawalah dia pergi cari. Tak jumpa juga tuan-tuan. Akhir sekali lepas nak balik dah ni, dia tak puas hati juga. Dia kata, saya nak juga kertas doa saya tu. Bawalah pergi ke tempat simpan bah di mana tu? Dekat dengan Sumaishi. Kalau tuan-tuan pernah sampai Sumaishi, dekat Sumaishi, dekat yang kita niat umrah tu. Dekat cerita Ja'ran, bukan cerita Ja'ran, cerita yang Nabi Hudaibiyah.
Cari bah kat situ, pada pasir luar ada ratus ribu bah, tak jumpa juga. Jadi kesimpulan daripada cerita ni tuan-tuan, puan-puan peserta kursus sekalian, senarai hajat kita, senarai doa kita yang kita tulis dalam 14 helai, 10 helai tadi tu tuan-tuan, buatlah 2, 3, 4 salinan. Lepas kita tulis 10 helai tadi, photostat. 2, 3 salinan, letak dalam beg besar, letak dalam beg galah, letak dalam beg isteri pula contohnya. Ataupun kita yang anak-anak muda yang peserta kursus orang KL kita ni, orang Selangor kita ni yang pandainya, mungkin boleh tulis doa dalam handphone, dalam note, save dalam handphone, hantar ke Gmail, hantar ke email Yahoo. Kalau kita yang ada lagi email Hotmail, ingat tak email Hotmail zaman dulu? Hantar ke email Hotmail tu, simpan dalam tu. Jadi bila hilang kertas yang utama, kita buka Gmail, boleh buka doa kita balik tak? Itu cerita doa lah. Jadi pentingnya kita berada di Arafah semasa wukuf untuk kita berdoa semasa waktu Arafah tersebut. Jadi jagalah tempat-tempat bersajab doa semasa di sana nanti. Okey, seterusnya sejarah Kaabah, sejarah Masjidil Haram. Ini pun mungkin tuan-tuan kalau nak baca berdetail mungkin boleh baca seterusnya, insya-Allah. Kita dalam masa terhad ni ada sikit lagi sebelum kita masuk cerita Madinah, Kaabah dan sebagainya. Satu lagi poin, kita sebagai orang Islam, kita tidak sembah batu Kaabah tu. Pernah satu isu timbul di negara kita, orang Hindu kata kita orang Islam sembah batu hitam. Sama je aku dengan kau, dia kata. Aku pun sembah berhala, kamu pun sembah berhala batu hitam. Tidak tuan-tuan. Kita orang Islam, kita tak sembah Kaabah tuan-tuan. Kita ni kalau katalah musim-musim banjir, tiba-tiba musim Covid ni datang banjir besar, tiba-tiba Kaabah tu berenang, Kaabah hanyut, tiba-tiba datang sampai ke mana? Sampai contohlah di Sabak Bernam, contohlah kita tak? Datang Kaabah di Sabak Bernam. Agak-agak kiblat kita orang Islam yang di Rusia, orang Islam di Kanada, orang Islam di Jepun kena menghadap ke Sabak Bernam ke? Tak tuan-tuan. Kita tetap menghadap ke arah Kaabah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falalnuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kita tetap menghadap ke arah Kaabah. Itu akidah kita sebagai orang Islam. Kena betul, kena kekal, kena kemas dalam bab tersebut. Jadi sejarah Kaabah ini, itulah sejarahnya. Pembinaan dan sebagainya. Dan poin penting satu lagi, betul-betul di atas Kaabah ini ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa? Tempat tawaf kepada malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang ada di langit sana. Jadi dalam bab ni satu benda yang mungkin untuk saya sendiri, peserta kursus sekalian kita sama-sama ni, hadis Nabi SAW, Nabi beritahu ada 70,000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Dan Nabi SAW beritahu, minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam ayat surah Isra, Allah kata sesiapa yang boleh solat malam nafilatan sebagai tambahan, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan letakkan dia dalam satu level yang sangat tinggi. Dalam tafsir ayat ini, ulama-ulama pesan, bila kita solat tahajud malam, bila kita solat witir waktu malam, malaikat-malaikat yang ada di angkasa lepas sana, malaikat-malaikat yang ada di planet yang kita tahulah besar mana lagi planet kita ni tak. Setakat Syekh Muzaffar kita naik ke langit ni, dia dah nampak planet bumi kita bulat, tak ada tiang apa kat bawah tak. Sama macam ayat Quran, sama macam ayat surah Yasin tak. Ni malaikat yang ada di sana kalau ikut dalam tafsirnya, boleh nampak rumah kita, boleh nampak kita yang solat tahajud, solat waktu malam di rumah kita ni. Maksudnya orang-orang yang solat malam, orang-orang yang solat tahajud, orang-orang yang solat witir, badannya akan ada aura, badannya akan ada cahaya, badannya akan ada sinaran. Sinaran tu siapa yang tengok? Malaikat yang ada di langit sana, yang tawaf Baitul Ma'mur ni. Yang ada di sana boleh nampak sinaran badan kita. Jadi sama-samalah kita bertaubat, sama-samalah kita ikhlas, sama-samalah kita beramal untuk Allah pilih kita, angkat kita ni, boleh kita pergi ke Mekah mengerjakan rukun Islam kita yang kelima ni, insya-Allah. Dan Baitul Ma'mur ada di atas sana, itulah antara pengajaran yang boleh kita ambilnya. Dan itu binaan Ibnu Zubair, binaan Hajjaj yang kita boleh sama-sama tengok. Dan peringkat awal Nabi Ibrahim, dan tuan-tuan boleh bacalah sejarah-sejarah Masjidil Haram tersebut. Itu gambar Masjidil Haram ni. Antara benda satu lagi yang sebelum tuan-tuan peserta sekalian sampai ke Mekah bagi yang first timer lah. Tapi rasanya insya-Allah kita orang Malaysia ni rasanya semua dah sampai Mekah dah. Kalau ada pun sebilangan kecil lagi lah yang belum sampai umrah. Jadi mereka-mereka yang belum pernah sampai ke tanah suci Mekah, belum sampai ke tanah Madinah ini, mungkin tuan-tuan boleh tengok peta ni, kenalkan penjuru-penjuru Kaabah kita ni. Hajar Aswadnya di mana, pancur emasnya di mana, multazamnya di mana, sama-sama kita tengok itulah insya-Allah. Dan
Seterusnya, amalan di Masjidil Haram ini antara benda penting. Ni pun sama-sama saya rasa kita dah kursus 6 kali dah yang fizikal dah. Ni kali pertama yang online ini rasanya dah hafal dah. Apa amalan yang kita nak buat di Masjidil Haram dah. Sama-sama lah. Jadi antara benda pentingnya, ni iktikaf yang kita amalkan di sini, yang kita AJK masjid ni, kita 5 orang yang tak boleh pergi masjid dah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita je boleh pergi masjid. Jangan takabur pula tuan-tuan. Ingat kita boleh pergi masjid ni tak? Aku dah bagus ni, insyaAllah boleh pergi Mekah. Jangan. Pergi Mekah ni bukan kerja tabung haji. Allah yang akan pilih kita. Itu jangan tersilap dalam pemahaman kita tu. Iktikaf kena ada. Dan seterusnya, bersalawat di Masjidil Haram Mekah tu kena jaga di dalam tanah haram di 100,000 pahala tu kan, sekelilingnya. Dan satu lagi sebelum saya lupa tadi, ayat yang saya bacakan di awal tadi, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim. Maksud ayat tadi apa dia? Di Mekah ni, di tanah suci Mekah ni, 100,000 pahalanya di seluruh tanah haram, di seluruh border tanah haram ada malaikat jaga. Dalam surah Al-Hajj, Allah kata, sesiapa yang niat nak buat jahat, akan ada dosa dah. Niat je dah ada dosa. Wa may yurid, arada yuridu. Kalau kita belajar bahasa Arab ada arada fi'il madhi, yuridu fi'il mudhari'. Kita niat je nak buat jahat, Allah dah bagi dah dosa di tanah haram Mekah. Tapi kita di Malaysia, kita buat je dosa, barulah Allah letak satu titik hitam di hati kita. Kalau kita contoh kan, dalam hadis Nabi SAW, bila kita buat salah sekali, idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbi nuktatan sauda. Bila kita buat dosa sekali, Allah akan letakkan satu titik hitam di hati kita. Katalah hati kita sebesar handphone, skrin handphone ni. Sekali kita buat salah, akan ada satu titik hitam. Sekali buat salah, akan ada satu titik hitam. Tapi bila di tanah haram, tuan-tuan, kita niat je nak buat, dah ada satu titik hitam. Satu. Dan yang keduanya, tadi kita dengar pahala 100,000 dah di tanah haram Mekah ni. Bila kita buat dosa sekali, satu titik hitam tu Allah tak buat dengan pen yang besar jari kita ni kan. Allah buat dengan pen yang besar ni, pen besar marker ni, pen besar ni. Hati kita saya sama, pen tu besar, marker tu sekali tak sembahyang subuh di tanah haram. Sekali, katalah, lambat solat tak berdosa, tapi kalau sengaja jadi munafik, na'udzubillah. Sekali tak solat, sekali kita curi duit orang di tanah haram Mekah, hati kita cepat hitam, hati kita cepat gelap. Jadi sama-samalah kita jaga selama kita berada di tanah haram nanti. Itu antara benda penting yang kita sama-sama jagalah. Jadi jauhilah perbuatan makruh, perbuatan lara yang ada dalam skrin kita di sini ni. Jangan kita buatlah perkara-perkara yang tak bagus tersebut. Okey, sejarah kewujudan air Zamzam. Okey, kita ada sikit lagi sebelum kita buka soalan insya-Allah. Sebelum kita okey, air Zamzam ni pun ceritanya kita dah dengar tadi, cerita Nabi Ismail alaihissalam. Dia terjah kaki bila mak dia, bila Siti Hajar tinggal, Siti Hajar pergi ke Bukit Marwah, pergi ke Bukit Sofa, 7 pusingan cari air, ditinggal Ismail dekat pinggir Kaabah. Tapak Kaabah tersebut, Nabi Ismail terjah kaki, tiba-tiba keluar air. Dan air tersebut mengalir banyak. Tiba-tiba mak dia datang, Siti Hajar datang. Zamzam tu bahasa, maksud bahasa Arabnya dia apa? Dia buat benteng-benteng air dengan pasir tu supaya air tetap mengalir jauh. Dan akhir sekali alhamdulillah, itulah air Zamzam yang ada pada kita pada hari ini. Jadi kelebihan air Zamzam ni, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam ini terpulang pada apa yang kita niatkan. Jadi video yang kita dah tersebar dalam WhatsApp kita dan sebagainya dah, video yang dikeluarkan oleh Ar-Riasatul Ammah li Masjidil Haram Al-Makkah wal Madinah tu, kita boleh tengok ada video yang WhatsApp yang kita sebar, ada 1 minit setengah kan. Air Zamzamnya, telaganya dalam 27 meter dan sebagainya, boleh tengoklah. Kelebihan air Zamzam banyak. Jadi antara benda penting dalam bab ini, selama kita berada di tanah haram nanti, minumlah air Zamzam sebanyak mungkin. Yang ada orang jual di Malaysia ni, kalau kita ada duit boleh dah beli tak, tapi mahal lah kan. Jadi bila sampai di sana nanti, kalau boleh, jangan minum air lain, minum air Zamzam je. Pergi ambil Masjidil Haram, balik ke hotel minum. Di Madinah pun insya-Allah akan ada air Zamzam yang kita boleh minum. Jadi antara benda penting sebelum tuan-tuan sampai ke sana, kita kena hafal doa minum air Zamzam. Apa doanya? Boleh tak tuan-tuan di rumah ikut saya? Ikut kuat-kuat tak apa, tak ada orang marah. Kita salah makrak pun tak apa, kita di rumah tak. Sambil berdiri, bangun berdiri. Mengantuk orang tengok online kita ni. Ikut saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Alhamdulillah. Cuba hafal doa ni, insya-Allah bila kita sampai Mekah nanti, minum je air Zamzam. Sebelum minum baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a
wa syifaan min kulli da'. Semoga kita disembuhkan daripada segala penyakit kita insya-Allah. Okey, kelebihan Zam-Zam saya nak cerita pun ramai orang dah tahu semua. Boleh sembuhkan banyak penyakit dan sebagainya, dan dari segi saintifik pun memang kita dah tahu banyak. Baca air yang kita baca doa akan ada molekul-molekulnya lain. Air Zam-Zam ni molekul dia, pH dia pun tinggi, molekul air pun yang kita tengok tu pun memang banyaklah dak dia punya kelebihan dan sebagainya. Okey, sedikit lagi dalam bab ni. Okey. Dan seterusnya ada satu lagi tajuk sebelum kita buka soalan insya-Allah, sebelum kita rehat dan ada soalan, masyair haji. Okey, masyair haji ni saya nak sedikit tuan-tuan kalau ada yang di rumah mungkin boleh buka window Google, cuba try buka maps.google.com. Cuba try tulis maps.google.com. Okey, try buka, boleh tengok. Okey. Antara kawasan masyair ni, apa makna masyair haji? Masyair ni adalah masyar, tempat-tempat yang kita buat haji. Jadi secara mudahnya, bila tuan-tuan dah buka tadi maps.google.com, tulis Arafah. Okey. Nampak Arafah tu tak? Okey. Nampak Arafah dalam Google tu? Okey. Arafah ni adalah tempat yang wajib dan rukun haji ni. Rukun kita sampai pada 9 Zulhijjah di sana nanti. Keluasannya tak luas, ada dalam 13 km persegi saja. Kita mesti sama-sama berada di sini. Okey, kalau tuan-tuan yang dah buka maps Google tadi tu mungkin boleh pilih tak? Nak tengok yang style 3D ke 2D ke Google Earth ke, mungkin boleh tengok masing-masing tu tak di alam tu. Okey, tu di Arafah, kita mesti sampai di sana. Jadi masyair haji ni pertama Arafah, kedua Mina, tempat yang akan kita mabit di sana nanti. Dan yang seterusnya, satu lagi sebelum kita sampai ke Mina, kita mesti berada di Muzdalifah. Arafah tadi kita wukuf, rukun haji. Muzdalifah ni wajib haji yang kita mesti berada waktu malam. Biasanya kita duduk di sana wajib haji daripada midnight sehinggalah subuh. Jadi kita mesti berada di sini. Jadi kalau yang dah buka maps Google tadi, scroll sikit dia punya mouse tu sampai ke Muzdalifah. Muzdalifah pun ruang yang sangat kecil dan lebih kurang 8 km daripada Arafah. Dan adalah jemaah yang buat haji sendirilah, dia jalan kaki daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, dan lepas Muzdalifah dia pergi ke Mina. Sebab dia 3 tempat tu secara berderet kan. Okey, satu lagi Masjidil Haram, Mina. Mina ni kita mesti berada di sini berapa hari tuan-tuan? Kita mesti camping 4 hari tuan-tuan. Hoi, ini satu benda yang sangat penting bagi musim haji lah. Jadi tuan-tuan kalau boleh Google, zoomkan sikit, kemah-kemah tu ada warna putih banyak tu tak? Okey, tuan-tuan boleh tengok. Peserta-peserta khusus sekalian boleh tengok. Ada 3 lokasi. Ada Jamarat, tempat yang bangunan Jamrah. Ada Mina Mu'aisim, ada Mina Muhassir. Bawah ni. Okey, 3 lokasi. Jadi tuan-tuan, kalau Google Map tadi mungkin boleh zoom, tengok kemah kita. Di sinilah kita akan berada bukan 2 hari puan-puan, 4 hari. Di sinilah biasa kita dengar cerita toiletnya satu toilet 300 orang. Allah Rabbi. Ini memang payah. Ni kalau yang peserta kursus sekalian dia dah duduk kat sofa lama dah tak tahan nak pergi toilet kan. Ini baru duduk sejam tuan-tuan. Ini kita duduk di Mina tuan-tuan. Di Mina ni nak beratur toilet saja sejam. Sejam beratur. Saya tengok tahun berapa, Allahu Akbar. Kita bangun terlambat, penat. Sampai kita suasana penat, azan subuh baru bangun. Pergi ke toilet. Daripada azan subuh kita beratur sampai turn saya untuk masuk toilet nak buang air, yang buang air dalam 1 minit tu dekat-dekat habis azan dekat habis subuh, lebih kurang 40 minit beratur baru boleh masuk toilet, qada hajat, ambil wuduk, sembahyang subuh tu dekat-dekat nak syuruk dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ramainya orang di sana, suasana camping kita di Araf, di Mina ni. Jadi bukan nak takutkan tuan-tuan, tapi inilah Masyaril Haram, inilah tempat yang kita akan buat haji nanti. Jadi semoga Allah berikan kesihatan kepada kita. Jadi nak avoid daripada macam situasi saya tadi tu, kena bangun awal lah. Jadi nak bangun awal, kena berlatih di Malaysia ni lagi. Boleh bangun solat tahajud, boleh bangun solat witir, biar kita ni mudah sedar tidur, ataupun bila sampai di sana nanti kita boleh ready lah. Okey, itu Masya-Allah Ramina. Sikit lagi, dan sejarah Madinah. Kita nak masuk cerita Madinah sikit sebelum kita sampai sesi soal jawab nanti. Okey, cerita Madinah ni dalam masa sikit saja, 9.30 kita akan berhenti nanti insya-Allah. Madinah ni bandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita di Madinah ni antara benda penting yang bila kita sampai di sana nanti insya-Allah ceritanya kita bila sampai di sana kalau bolehlah. First kita sampai sana mandi dulu, tukar pakaian mandi sunat, masuk Madinah, tukar pakaian baru, pergilah ke Masjid Madinah. Kita boleh
untuk bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita muslimin, kita orang lelaki ni boleh dibuka 24 jam untuk bagi salam di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang muslimat dia nak masuk raudhah tu kena ada jadual-jadual dia. Dan yang sekarang ni apa yang saya faham daripada konsul haji kita yang berada di sana bertugas dan sahabat-sahabat yang kita yang berada di sana, dia kata sekarang ni masuk raudhah dia ada apps dia. Ada apps nama I'tamarna. EATMARNA. Mungkin tuan-tuan boleh buka Google Play Store dan sebagainya tadi. I'tamarna dia ada apps, kita nak masuk raudhah dia beratur. Kita kena key in kat situ. Ni musim Covid ni lah. Tahulah musim haji nanti macam mana, wallahualam. Jadi sekarang ni nak masuk raudhah dia senang dah beratur. Dan masuk semayang pun dia ada beratur dan sebagainya. Itu di Mekah. Di Madinah untuk masuk raudhah je dia beratur kan. I'tamarna boleh try search dalam Play Store. Okey, tu cerita di Madinah. Jadi yang paling penting semasa di Madinah ni antara benda yang boleh kita sama-sama tengok, Masjid Quba ni lah ceritanya. Ini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali pertama sampai di sana buat masjid, dan ini antara kelebihannya bila kita sampai di sana nanti insya-Allah pihak tabung haji akan bawa kita ziarah bagi yang kali pertama sampai ke sana nanti. Kita akan ziarah di sana dan kita akan solat 2 rakaat di Masjid Quba. Masjid Quba ni kenapa kita kena solat di sana? Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap minggu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 53, Nabi akan jalan kaki pergi ke Masjid Quba. Ada Nabi naik unta, ada Nabi naik kuda dan sebagainya lah. Tapi biasanya seminggu sekali ada orang kata Nabi SAW kalau dalam Rahiqul Maktum. Dan satu lagi lah sebelum saya terlupa. Tuan-tuan, puan-puan, peserta kursus sekalian, sebelum kita pergi ke Mekah, pergi ke Tanah Suci, cuba cari buku Rahiqul Maktum. Buku Rahiqul Maktum ini yang bahasa Arab punya. Cuba cari yang bahasa Melayu, memang telah diterjemahkan. Yadim pun ada keluaran yang bahasa Malaysia yang betul-betul kita faham. Terjemahannya katil tu dia guna perkataan katil. Bukan katil tu dia guna perkataan dipan-dipan. Tu dipan jiran kita di sebelah kan. Negara Indonesia kita. Jadi cari buku terjemahan yang betul. Yadim, baca buku ni sebelum kita pergi ke sana. Jadi buku ni bagus untuk kita tahu cerita. Jadi sebelum habis masa saya ni sikit lagi. Rasulullah SAW berusaha pergi ke Quba ni kenapa? Seminggu sekali daripada umur 53 sampai Nabi umur 59. Nabi umur 59. 6 tahun Nabi pergi ke Quba. Sebab apa? Nabi berazam, berniat, aku nak bebaskan Mekah daripada berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. 360 ekor berhala-berhala besar-besar tu. Jadi Nabi SAW pergi ke Quba untuk berazam, berniat tajdidun niyah. Renew dia punya azam dia untuk membebaskan Mekah daripada berhala-berhala dan juga kesyirikan. Jadi Nabi SAW beritahu man tatahara fi baiti thumma ata masjid Quba. Sesiapa yang ambil wuduk di rumah kemudian datang ke Masjid Quba, fa salla fihi raka'atain, fa yusalli, dan solat 2 rakaat di Masjid Quba, falahu ka ajri, kana lahu ka ajri umrah. Seperti dia buat pahala umrah dah. Seperti dia buat pahala umrah. Jadi sama-samalah kita bila sampai sana nanti kita kejar untuk kita solat di Masjid Quba tu nanti. Okey, seterusnya pembinaan Masjid Quba sejarahnya boleh baca, dan kalau ikut tuan-tuan baca Rahiqul Maktum nanti tuan-tuan akan jumpalah cerita di Madinah ini bukan orang Islam 100% yang ada. Ada Quraizah Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir yang ada di Madinah. Yahudi yang ada di Madinah ni. Dan kalau ikutnya di belakang Masjid Quba ni masih ada satu istana pemimpin Yahudi di zaman Nabi. Nama apa? Yang kita dengar selalu cerita tu. Jadi nak beritahunya Rasulullah SAW bila sampai Madinah bukan keseluruhan penduduk Madinah itu Islam. Kalau ikutnya daripada 3,000 penduduk pada masa tersebut ada lebih kurang 800 je Islam. Tapi akhir sekali alhamdulillah Nabi berjaya mengislamkan seluruh penduduk Madinah dan mengislamkan Mekah. Akhir sekali seluruh jazirah Arab dan Islam memerintah dunia. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan kena baca tadi tu cerita. Okey, Masjid Nabawi pemberian hebah ini pun satu benda yang cerita Rasulullah SAW beli dengan nilai 10 dinar tanah Masjid Nabawi sekarang tu dan dibayar oleh sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq. Ini pun satu benda yang perlu kita sama-sama ni lah. Jadi kita nak buat baik, kita nak buat amal ibadat kalau boleh dengan harta kita lah. Kita beli. Jadi biar usaha kita sendirilah insya-Allah. Okey, seterusnya sebelum kita habis ni cerita cerita masjid kiblat, masjid 2 kiblat ini pun insya-Allah kita akan sampai sana. Ni cerita daripada Rasulullah umur 40 solat, Rasulullah menghadap ke Masjid Aqsa. Bila Nabi umur 54 lebih kurang ni barulah turun ayat pertukaran kiblat di Masjid 2 kiblat ini, barulah Nabi tukar kiblat ke Kaabah Al-Musyarrafah. Ini pun benda yang boleh tuan-tuan baca dalam buku Rahiqul Maktum. Dan seterusnya tempat-tempat ziarah yang boleh kita melawat di sana.
Uhud. Ini pun cerita Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabal Rumah. Ini pun tuan-tuan boleh tengok. Ziarah Quba Baqi'. Ini pun satu benda yang tuan-tuan boleh sama-sama lihat semasa berada di sana nanti. Jika saya ada lebih kurang 2 minit lagi. Baqi' ini pun satu benda yang penting tuan-tuan. Peserta-peserta khusus sekalian. Bila kita sampai Madinah nanti, kalau boleh, ziarahlah. Rasulullah tadi ziarah Abu Bakar, ziarah Umar. Kemudian kita pergi ke Baqi', ziarah Uthman bin Affan. Cerita Uthman bin Affan mati dibunuh oleh pemberontak di zaman dia, satu benda yang sangat penting, tuan-tuan boleh baca juga. Dan di Baqi' ini boleh melawatlah tempat tersebut. Dan kalau tuan-tuan ada masa, bila selesai waktu solat asar contohnya, ataupun selepas solat subuh, kan kita ada di Madinah nanti 7 hari ataupun 8 hari dan sebagainya, kita berada di sana nanti, boleh susun masa. Selepas subuh ke, ataupun selepas asar, tak panas sangat cuacanya, selepas solat jenazah, kita ikut jenazah masuk dalam perkuburan Baqi'. Sebab apa? Kita nak tengok macam mana jenazah disimpan di dalam perkuburan Baqi', dan di situlah tempat kita nanti. Inilah tempat terakhir kita, tempat bermulanya kehidupan kita untuk kita kekal abadi di syurga nanti, insya-Allah. Kita akan berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Jadi kalau rasa kita ni kerah hati, orang Kelantan kata kerah pedar, jenis orang bagi nasihat pun tak dengar kan, jenis sombong, takabur kita ni tak. Masuk dalam kuburan Baqi', tengok orang simpan jenazah, insya-Allah kita akan boleh sedar, kita akan boleh tahu. Jadi sama-samalah kita ziarah ke kuburan Baqi' nanti, insya-Allah. Dan yang terakhir sebelum kita tutup sesi pertama ni, sebelum kita buka soal jawab nanti, insya-Allah tuan-tuan, puan-puan peserta khusus sekalian boleh sedia dengan soalan, type di komen di bawah. Tim kita akan showkan, insya-Allah sama-sama kita akan jawab nanti, insya-Allah. Okey, kesimpulan terakhir, kita dapat tahu sejarah tanah suci Mekah, adab di tanah haram Mekah, dan kita tahu tempat kita nak buat haji, Masy'aril Haram, Masy'air Haji, Arafah, Muzdalifah, Mina. 3 tempat ni. Arafah, Muzdalifah, Mina. Cubalah hafal 3 ni. Kita boleh ingat IKEA, boleh ingat apa lagi? Toys R Us, boleh ingat semua pasaran-pasaran di KL kita ni tak? Cuba ingat juga Arafah, Muzdalifah, Mina. 3 tempat ni, insya-Allah. Dan akhir sekali sejarah Madinah. Jadi saya rasa sampai sini saja dulu. Kita bertemu lagi selepas iklan dan selepas rehat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya boleh tekan slide kan? Orang nak saya lah. Okay, kalau you guys nak tahu, tabung haji pun ada link akaun dengan Bank Islam. Okay, sekarang ni I nak pergi linkkan akaun Maybank dengan tabung haji. Sebab selama ni simpan pun guna cash, rupanya kita dah boleh transfer online. Kan lebih cepat. Okey, alhamdulillah selesai dah. So lepas ni kalau nak transfer apa-apa, senang je online. Tak payah nak ke tabung haji lah. Terima kasih tabung haji. Bye. Assalamualaikum.
Alhamdulillah bertemu lagi dalam sesi kursus asas haji secara online. Alhamdulillah, secara dalam talian. Alhamdulillah. Rasa dah okey dah minum kopi tongkat ali ke apa? Saya alhamdulillah ada orang bagi jus oren. Alhamdulillah habis dah saya minum. Alhamdulillah. Lega. Jadi insyaAllah untuk yang sesi ini kita dalam sesi santai-santai. Kalau tuan-tuan ada soalan dan sebagainya, tuan-tuan boleh type di bawah. Dan kita akan showkan di skrin dan saya akan jawab setakat yang boleh jawab insyaAllah. Okey, untuk yang seterusnya, yang pertama ni ada yang tanya tentang cara nak daftar ya. Okey, salam Ustaz daripada Puan Hajah Nyimah Muharan. Ni daripada mana ni? Daripada Masjid Muqarrabin Bandar Tasik Selatan ke mana ni? Boleh tengok, boleh tak bagi cara dan contoh niat beriktikaf dalam Masjidil Haram dengan niat nazar? Alhamdulillah, ni pun bagus. Terima kasih pada peserta-peserta khusus kita ni daripada jauh ni. Alhamdulillah. Cara niat iktikaf. Okey, dalam skrin kita tadi, kita dah ada niat iktikaf. Sekejap saya cuba scroll up yang kita punya niat iktikaf tadi. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Okey, niat i'tikaf kalau yang biasanya kita boleh tengok di skrin di atas tersebut. Jap saya punya skrin kita punya ni, jap saya besarkan dia untuk kita tengok tadi niat i'tikaf. Okey, full screen puan-puan boleh tengok Okey, niat i'tikaf. Okey, ni soalan sahabat kita tanya tadi, peserta khusus tanya kita tadi. Niat iktikaf secara nazar macam mana? Okey, ini niat iktikaf asal. Okey, secara mudahnya untuk tuan-tuan, puan-puan, peserta khusus sekalian, bila kita berada di Masjidil Haram, sebenarnya benda yang pertama yang bila kita masuk Masjidil Haram, biasa kalau kita di Malaysia, kita di tanah air kita masuk masjid, kita kena solat tahiyatul masjid 2 rakaat kan? Sahaja aku solat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan sebelum tu kita niat iktikaf, sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Sebenarnya iktikaf ni apa dia sebenarnya? I'takafa ya'takifu i'tikafan. Bahasa Arab i'takafa fi'il madhi, ya'takifu fi'il mudhari', i'tikafan masdar. Apa maksud iktikaf sebenarnya? Iktikaf ini kita duduk dalam masjid, duduk saya saja tu. Tu maksud iktikaf. I'takaf. Jadi niat iktikaf ni kita niat duduk dalam masjid kerana Allah. Bukan duduk dalam masjid tengok bola ataupun duduk dalam masjid main game. Ataupun duduk dalam masjid sebab ada wifi free di masjid. Jangan. Jadi kalau boleh kita duduk dalam masjid disebabkan ini rumah Allah, kita duduk dengan niat kerana Allah, itu pun kita dapat pahala. Jadi kalau di tanah suci Mekah nanti di Masjidil Haram, bila kita masuk masjid, sebenarnya untuk kita solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, sebenarnya kita kena tawaf Kaabah dulu 7 pusingan. Itu yang sebenarnya di tanah suci di Masjidil Haram Mekah. Cuma kita masuk Masjidil Haram Mekah nak tawaf musim, kita pergi musim haji nanti orang terlalu ramai. Susah tak? Kita nak sewa skuter, nak tawaf naik atas kan, kita sekarang ada skuter di level 3 kan. Bayar RM50 boleh sewa skuter dan boleh tawaf sunat di atas tak? Jadi kalau kita ada pitih mah, ada duit dan sebagainya, mungkin boleh sewa lah skuter untuk kita sewa tawaf di atas tak? Tahiyatul masjid. Tapi kalau katalah nak tawaf 7 pusingan di tingkat atas guna skuter pun kita tak cukup, kita nak tawaf di bawah pun ramai dan sebagainya, gantilah dengan solat tahiyatul masjid 2 rakaat dan kita niat iktikaf. Jadi soalan puan Cik Puan Nyemah tadi, Cik Puan kita tadi, soalannya niat iktikaf dengan niat nazar. Jadi secara mudahnya sahaja aku niat iktikaf ini kerana nazar kerana Allah Ta'ala lah, tu niat iktikaf di Masjidil Haram Mekah lah. Okey, seterusnya ada soalan yang kata yang cara nak daftar. Yang cara nak daftar tadi, tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya di bawah kita, di description di bawah kita punya show screen kita ni, ada dah cara nak daftar di bawah tu. Tuan-tuan boleh cuba klik di bawah dan daftar kehadiran kursus asas haji kali pertama secara online di tahun 2021 ni tak. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada mana lagi? Daripada ada soalan tadi yang tanya tentang buku. Okey, apa soalan ke Sally Samad, Cik Puan Sally Samad, apa nama buku yang Ustaz galakkan beli tadi? Bagus. Ni daripada mana ni? Daripada Arah Damansara ke daripada mana ni? Terima kasih tanya soalan. Okey, tentang buku tadi, saya ada yang version bahasa Arab je, Cik Puan. Saya ada buku Rahiqul Maktum yang saya syorkan untuk baca tadi. Cari buku ini,
Rahiqul Maktum yang bahasa Melayu punya. Yang bahasa Melayu ini yang bahasa Arab yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Buku ni, kehebatan buku ni sebenarnya, dia ada satu pertandingan yang dianjurkan oleh World Islamic League. Rabitatul Alamil Islami buat satu pertandingan menulis buku sejarah Nabi yang sahih. Sebab sejarah Nabi ni banyak tuan-tuan, banyak puan-puan. Ada yang ditulis oleh Martin Link, ada yang ditulis oleh orientalis. Orientalis ni apa dia? Orientalis adalah orang Yahudi ataupun orang non-Muslim, tapi dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahu cerita Nabi, dia tulis buku cerita yang ceritanya diselewengkan. Jadi banyak buku cerita-cerita Nabi yang tak betul. Jadi masa pertandingan tersebut dimenangi oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bukan orang Arab tuan-tuan, orang India. Orang India yang tulis buku ni dalam bahasa Arab, ringkas, padat dan ada dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya syorkan yang dikeluarkan oleh Yayasan Dakwah Malaysia Yadim, yang bahasa Melayunya bahasa yang bagus, bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia. Jadi kita baca pun faham. Saya tak tahu harga bukunya berapa, tapi boleh carilah. Cuba je dalam Shopee, type sejarah Muhammad. Terjemahan Yadim dan sebagainya, boleh itulah. Ini bukunya Rahiqul Maktum, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba carilah di kedai buku, di Shopee sekarang ni, Lazada pun ada rasanya buku ni. Kita musim PKP ni nak keluar tak boleh kan? Type je. Sekarang buka apps Shopee, type sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Muhammad, akan ada banyak gambar buku tu. Pilih yang Yadim ataupun pilih yang betul-betul diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia lah. Yang bahasa Inggeris pun ada, The Prophet Muhammad ada tulis bahasa Inggeris. Yang bahasa Arab ni boleh. Kalau nak yang bahasa Arab ni boleh telefon saya, nanti boleh ambil dengan saya. InsyaAllah saya bagi free. Okey, soalan tentang buku. Dan soalan seterusnya daripada Puan Ketua ni, Ads. Oh, saya pun tak boleh nak baca nama dia. Google dia punya Gmail dia ni nama tu kan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah amalan sunat atau wajib lain yang boleh dilakukan ketika di Madinah, ketika di Madinah dan Mekah selain daripada salawat, solat dan tawaf? Okey, bagus soalan sahabat kita, peserta khusus kita tanya. Apa amalan yang kita boleh buat selama kita berada di sana? Okey, di tanah suci Mekah dan di tanah suci Madinah ni, di Madinah Al-Munawwarah ini, banyak amalan yang boleh kita buat. Pertamanya, kalau di tanah suci Mekah, kan kita dengar tadi pahalanya semua 100,000. Di seluruh tanah haram Mekah, pahalanya 100,000. Dan hotel-hotel kita, tempat kita mengenak di Mekah ni memang berada di dalam tanah haram. Terima kasih kepada pihak tabung haji, memang pilih lokasi hotel kita masih di dalam tanah haram. Dan bukan setakat tanah haram, dekat pula dengan Masjidil Haram Mekah. Jalan kaki je, walking distance daripada hotel ke Masjid Haram dah. Jadi dekat. Jadi apa amalan yang boleh kita buat yang paling penting, yang kalau boleh lah tuan-tuan, puan-puan peserta khusus sekalian, kalau kita dianugerahkan tahun ni boleh pergi haji, kalau kita dianugerahkan boleh pergi umrah dalam masa terdekat ni dak. Amalan ni, ibadat yang paling bagus apa dia? Tawaf. Ibadat tawaf tidak ada di tempat lain. Ada di Mekah sahaja. Tawaf Ka'batul Musyarrah, tawaf Baitullahil Haram ini, setiap langkah, setiap yang kita berjalan tu ada pahalanya. Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi kalau boleh, selama kita berada di Mekah nanti, cubalah cari masa 1 hari sekali tawaf. Kalau boleh lah. Jadi kalau kita nak tawaf di bawah tu, dalam suasana circle yang kecil, itu lebih bagus lah. Tapi ramai orang pula tak susah nak masuk. Jadi kalaulah susah nak masuk di bawah tu, orang ramai, pusingnya dalam 1 jam baru boleh cukup 7 pusingan tawaf. Saya syorkan tuan-tuan, puan-puan peserta khusus sekalian, sediakan duit, sewa skuter elektrik yang ada di lantai 3, di tingkat 3. Kita ada skuter di tingkat 3 yang disediakan oleh Masjidil Haram, bawa duit RM50, pergi ke kaunter dia, kaunter tu insya-Allah dia boleh pandai bahasa Melayunya, insya-Allah ramai orang Malaysia. Tak perlu risau bahasa Arab ke, tak perlu hafal uridu an astajira kursi elektrik. Tak perlu hafal, tak apa. Pergi je tunjuk RM50, dia faham dah. Dia pun tulis resip, bagi duit RM50, dia bagi resip kat kita, dia pun tunjuklah skuter elektrik. Kita pun naik skuter elektrik tu, dan skuter elektrik tu tuan-tuan senang nak bawa. Oi, memang senang. Di skuter tu, dia screen ke atas tu, dia ada tempat driver motor tu, dia ada gambar arnab, dia ada gambar kura-kura. Letak je gear tu dekat arnab, skuter kita tekan jadi laju. Jadi laju. Habis cepat. 7 pusingan tu cepat habis. Kalau kita letak gambar arnab, gear kita letak gambar arnab, slow lah sikit. Slow sampai kita baca doa, kita baca buku doa sambil tawaf tu, insya-Allah habis.
Dan setakat pengalaman saya, kalau ibadat tawaf ni, kalau guna skuter tu, kalau kita sewa 50 rial tu, satu bateri ataupun sekali kita sewa tu, kita tawaf 7 pusingan, ada bateri lagi, boleh tawaf 7 pusingan lagi, dan kali ketiga, set tawaf ketiga kita, 7 pusingan ketiga tu barulah habis bateri. Itu ibadat yang boleh kita buat semasa kita di sana lah, tawaf. Dan yang kedua, selain daripada tawaf, ibadat ni ada di sana saja. Yang keduanya, kalau boleh, perbanyakkanlah selawat. Ni yang tak guna modal. Selawat mulut. Selawat ni pun antara benda penting. Kita di Malaysia, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang selawat sekali akan dapat 10 kali dah. Dan ditanya tadi, selain daripada tu selawat, lepas tu yang satu lagi sedekah lah. Sedekah antara benda penting. Dan kalau kita sedekah di sini, kita dapat pahala 1 digandakan 10 sehingga digandakan 700 kali dah. Tapi kalau di tanah haram Mekah, setiap kali kita buat pahala, kita akan digandakan 100,000. Jadi kalau kita sedekah RM1, 1 rial, Allah akan gandakan 100,000 rial, tuan-tuan. Jadi ambillah kesempatan kita berada di sana. Kalau katalah kita berada di sana, ada kawan sebilik kita yang tak lalu, tak selera makan makanan yang kita dah sediakan tersebut, cuba beli shawarma Arab ke, cuba beli roti Arab ke, bagi kawan kita dalam bilik tu makan. Alhamdulillah, tu pun sedekah yang baguslah, amalan yang boleh kita buat di sana. Dan satu lagi, amalan yang kita boleh buat di Madinah. Selama kita berada di sana nanti, cubalah khatam Quran di tanah suci Mekah. Cubalah khatam Quran di tanah suci Madinah. Di Mekah ni, kita khatam Quran, di Malaysia jangan-jangan tuan-tuan. Payah nak habis Quran. Kalau pun habis masa kita PKP ni, duduk rumah. Tak ada kerja nak buat, nak keluar, kena sama 1,000. Bacalah Quran kita, Alhamdulillah, yang baca Quran. Kalau yang tengok cerita Korea, ada ke kita punya peserta kursus tengok cerita Korea? Tak ada tak, tu anak-anak kita kan. Kita ni Alhamdulillah. Bagus juga tengok tu apa yang boleh ambil pengajaran kan. Tapi amalan yang boleh kita buat di tanah suci Mekah ni khatam Quran. Baca Quran biar kita habis 30 juzuk. Ini kalau boleh lah. Kalau boleh yang terbaiknya, ambil masa, sebab 1 kali khatam Quran di Mekah, kita boleh 100,000 kali khatam. Jangan kita wakaf Quran saja, jangan kita beli Quran saja letak Masjidil Haram. Kita sendiri tak pernah baca. Kita sendiri tak pernah habis, jangan. Biar kita habis baca, dan yang terbaik tuan-tuan, baca selama kita berada di Mekah, kita khatam di Arafah. Contohnya, khatam masa haji tu contoh. Ataupun khatam dengan satu lagi yang terbaik, baca, isteri baca bahasa Arab, kita baca bahasa Melayu. Yalah, kita baca bahasa Arab, kita tak kena tak. Kita paskan yang susah tu pada isteri kita kan. Contohnya lah, pada pasangan kita. Baca yang bahasa Arab, baca bahasa Melayu terjemahan. Biar kita boleh faham Quran, dan kita boleh khatam Quran 30 juzuk. Dengan baca maksudnya, baca maknanya, selama kita berada di tanah suci Mekah. Okey, selesai soalan tu. Ada soalan lain yang kita boleh sama-sama tengok. Okey, soalan yang daripada Puan Amishah. Amishah ke apa tu? Ismail. Soalan, jika dilihat telah berlaku 5 kali pembinaan semula, termasuk yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Maksud bina semula ini adakah runtuhkan kemudian bina? Jika ya, bagaimana dengan batu gunung yang asal? Ni pembinaan Kaabah Okey, pembinaan maksudnya saya faham tu pembinaan Kaabah lah tu telah dibina yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Okey, bina Kaabah ni kalau ikutnya, kenapa Kaabah dulu dibina semula? Kerana berlakunya banjir besar. Bila banjir besar, runtuh, dihanyutkan air batu Kaabah tu, dihanyutkan ke tempat lain, dan Nabi Ibrahim bina balik, letakkan asas-asas balik. Dan sama juga semasa Nabi Muhammad SAW. Ingat tak cerita dalam sejarah tadi tu, sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi SAW. Nabi masa, kan kita semua tahu sejarah Nabi kak, dalam buku Rahiqul Maktum ini diceritakan. Nabi SAW daripada baby, Nabi lahir, Nabi jadi anak yatim. Kemudian, Nabi dibela ataupun dijaga oleh Halimatus Sa'diyah di Taif. Bila di Taif, umur 6 tahun, balik ke Mekah Al-Mukarramah, mak dia meninggal. Dan Rasulullah SAW dijaga oleh Abdul Muttalib. Dan lepas dijaga oleh Abdul Muttalib, bapa saudara pula Abu Talib yang jaga. Masa ni Rasulullah bela kambing. Dan masa ni lah Rasulullah SAW diajar berniaga, dibawa ke Syam berniaga dan sebagainya. Yang saya nak kait di sininya, masa Nabi SAW berumur 35 tahun, datang banjir besar, Kaabah runtuh lagi. Bila Kaabah runtuh, masa ni Nabi telah menjadi seorang peniaga yang hebat. Nabi telah dimuliakan oleh seluruh penduduk Mekah.
Orang Mekah kata Nabi ni Al-Amin. Masa ni Nabi umur 35, Nabi belum dilantik menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Belum dilantik menjadi Rasul lagi. Jadi masa ni Nabi dikenali sebagai orang yang sangat jujur. Orang yang sangat amanah dengan kerja-kerja dia. Sehingga kan orang nak pergi berniaga dan sebagainya simpan geran tanah dengan Nabi. Simpan emas dengan Nabi. Kenapa? Sebab Nabi seorang yang jujur. Seorang yang tepat kata-katanya. Nabi disukai oleh orang ramai kerana Nabi baik. Nabi baik. Masa ni lah Kaabah runtuh dan berlakulah pembinaan semula. Bila nak bina balik Kaabah runtuh tu lah. Batu-batu tu hanyut lah. Hanyut banjir. Tak tahulah batu tu pergi ke mana lah. Jadi soalan sahabat kita tanya tadi persoalannya. Batu tu hanyut pergi ke mana? Batu tu hanyut tak tahulah pergi ke mana. Jadi bila runtuh bina balik, masa selesai pembinaan, masa bina ni, orang Quraisy minta duit daripada seluruh orang Mekah ataupun dalam simpanan dianya. Ada duit haram. Banyak. Duit halal sikit. Jadi akhir sekali mereka bina Kaabah, mereka kecilkan saiz Kaabah dan terjadilah seperti sekarang ini Shah Zarwan yang ada tu di kaki Kaabah dan adanya Hijr Ismail. Asalnya Kaabah dulu 4 segi tepat. 4 segi tepat. Tapi bila runtuh pada masa Nabi umur 35 lebih kurang tersebut dalam Rahikul Maktum, mereka kecilkan saiz Kaabah sebab duit kos pembinaan tak cukup daripada duit yang halal, ada duit yang haram. Jadi mereka kecilkan saiz Kaabah. Akhir sekali terjadilah adanya binaan Hijr Ismail yang kita boleh masuk dalam Hijr Ismail. Kalau kita solat dalam Hijr Ismail tu dapat pahala seperti kita solat dalam Kaabah. Dan ada Shah Zarwan. Jadi akhir sekali masa inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan perbalahan antara kabilah-kabilah Arab yang ada di Mekah. Siapa nak letak batu Hajar Aswad di Kaabah? Akhir sekali orang kata masa tu Rasulullah masuk daripada pintu Abi Syaibah. Semua orang tadi itu setuju dengan Muhammad sebagai pemutus hukum, sebagai orang yang menyelesaikan masalah berbalahnya kabilah mana yang akan letak batu Hajar Aswad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan. Masa ni Nabi umur 35. Nabi kata letak batu Hajar Aswad atas kain besar. 4 kabilah tadi, setiap kabilah pegang penjuru-penjuru kain dan angkat batu tu bawa pergi ke tempat Hajar Aswad dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil batu Hajar Aswad letak di Kaabah. Alhamdulillah semua orang redha dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa ni semua orang setuju Nabi jadi pemimpin, setuju Nabi orang yang hebat. Tapi bila Nabi umur 40, Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi ajak orang sembah Allah, tidak sembah berhala, percaya Allah Tuhan kita. Nak suruh orang jadi baik seperti Nabi Muhammad, orang-orang Mekah marah. Inilah sifat manusia. Kita ni bila kita baik seorang-seorang kita, orang suka kat kita. Tapi bila kita ajak orang lain supaya baik, bila kita ajak orang lain supaya solat Jumaat, bila kita ajak orang lain suruh tunaikan haji yang fardu ni, orang akan marah kita. Jadi kalau kita baik seorang-seorang orang suka. Tapi bila kita ajak orang lain, aslih nafsak wad'u ghairak. Bila kita ajak orang lain, bila kita nak baiki orang lain, orang akan marah pada kita. Jadi sama-samalah. Kita bila pergi haji nanti, jaga diri kita. Bila balik nanti, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Bila kita balik haji ke bila kita sekarang lah, anak kita, isteri kita, pasangan kita, kita jagalah solat kita, jagalah ahli keluarga kita daripada api neraka insya-Allah. Okey, ada soalan-soalan daripada sahabat kita lain lagi. Okey, daripada Muhammad Khairuddin Abdul Wahid. Alhamdulillah, ni daripada mana ni? Daripada Sungai Besar ke Ustaz? Boleh ceritakan tempat-tempat sejarah di sekitar Mekah dan Madinah untuk diambil ibrah dan kuatkan semangat motivasi. Ni bagus alhamdulillah. Okey, cerita-cerita di Mekah, cerita-cerita di Madinah ni mungkin saya nak ambil 2 cerita je lah. Pertama yang boleh tuan-tuan, puan-puan kalau sampai di Mekah nanti cubalah melawat. Yang ada lagi ni sekarang Masjid Bai'ah, Masjid Bai'atul Ridwan. Masjid Bai'ah. Masjid Bai'ah ni kalau tuan-tuan pergi ke Mina, tempat kita melontar di Mina tu ada satu masjid nama Masjid Bai'ah. Masjid Bai'ah ini dulu dia tenggelam di dalam pasir. Ingat tak ada dulu syarikat Malaysia yang saya lupa nama company apa, nama company yang dapat projek, dapat kontrak buat kompleks Mina tempat melontar jamrah tu. Saya ingat saya yang buat highway tu, MTD ke apa saya lupa dalam company tu. Jadi ramai pekerja-pekerja kita daripada Malaysia sebab company Malaysia yang dapat projek tu. Masa duk nak buat pembinaan semula tempat melontar tu, bila excavator dan sebagainya tu duk korek pasir nak bina balik, terkena satu binaan lama dalam pasir tanah. Bila bersihkan balik, tiba-tiba muncullah satu binaan lama, masjid bentuknya lama, dan akhir sekali bila dipanggil pensyarah-pensyarah daripada Universiti Ummul Qura di Mekah, panggil cek dan sebagainya, bangunan itu berumur lebih kurang hampir 200 tahun lebih
dan ternyata di masjid tu ada batu yang dipahat dengan batu yang dipahat, ditulis bangunan ini dibina pada zaman Osmaniyah dan sejarahnya adalah bai'ah, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji setia dengan orang Madinah semasa Nabi berumur lebih kurang 52 tahun. Bangunan tu dibina masa kerajaan Osmaniyah. Jadi cerita di sininya macam mana iblis laknatullahi alaih datang kacau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa Nabi nak berdakwah kepada orang Madinah, ia datang buat haji pada masa tersebut. Jadi motivasi kepada kitanya, hidup kita ini ada syaitan, ada iblis yang kacau kita. Jadi sama-samalah kita berhati-hati daripada gangguan-gangguan ini. Gangguan yang sihir tu satu hal dah tu, insya-Allah kita tak kena rahsia sebab kita tak buat jahat kat orang dah. Ini bisikan-bisikan yang datang ke telinga kita bila kita nak baca Quran, datang bisikan, tak payahlah baca Quran. Ada WhatsApp baru masuk tu, ada kawan ajak pergi mengopi lah. Kita pun buka apps WhatsApp, tak sempat baca Quran. Yalah sebab kita sekarang kan baca Quran di handphone kan. Okey, satu lagi, lokasi yang di Madinah yang boleh kita melawat untuk kita tingkatkan motivasi. Di Madinah satu lagi yang suka saya syorkan ke tuan-tuan, tadi saya cerita kalau kita boleh masuk perkuburan Baqi' tak, untuk kita ambil ibrah daripada orang simpan jenazah di perkuburan Baqi' tersebut supaya kita ni dapat yang terbaik. Satu lagi cerita yang boleh tuan-tuan, puan-puan, peserta kursus sekalian bila sampai di Madinah ni, Ka'ab Al-Ashraf. Di belakang Masjid Quba ada satu binaan lama. Kerajaan Arab Saudi sebenarnya dia tak bagi kita melawat di situ. Nak melawat, nak turun tu memang tak boleh lah sebab situ bangunan lama yang ada daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan bangunan orang Islam, tapi bangunan yang dibina oleh Ka'ab Al-Ashraf, orang Yahudi. Ketua Yahudi yang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi binaan ini ada kekal di situ lagi. Jadi kalau nak pergi melawat mungkin tak boleh lah sebab kerajaan Arab Saudi tak bagi, mungkin boleh naik kereta pusing lalu gitu boleh lah. Cuma tuan-tuan puan-puan boleh baca sejarah Ka'ab Al-Ashraf, macam mana orang Yahudi yang berada di Madinah nak bunuh Nabi, menghalang Nabi, walaupun mereka tahu Nabi ini betul, walaupun mereka tahu Quran ini betul, walaupun mereka tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul, tapi mereka tak nak ikut. Jadi itu antara benda yang boleh kita tengoklah. Okey, seterusnya ada soalan daripada sahabat kita lagi. Daripada Mak Adik. Ni bagus. Nickname dia cantik lah. Daripada mana ni? Daripada Bangi ke daripada mana ni? Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah untuk masukkan dalam senarai doa kita tu untuk meninggal di tanah haram? Allahumma salli ala Muhammad. Ini pun satu. Nak doa supaya kita meninggal di tanah haram. Ingat tak cerita Umar Al-Khattab? Umar Al-Khattab ni Perdana Menteri kita yang kedua selepas Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi Perdana Menteri, jadi Khalifah. Kemudian Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini dia pernah berdoa, ya Allah, biarlah aku boleh mati syahid. So, yang kedua, ya Allah, biarlah aku boleh mati di Madinah. Dan satu lagi doa apa? Ya Allah, biarlah boleh mati hari Senin. Jadi akhir sekali sahabat kawan-kawan dia tanya, macam mana kamu doa nak mati syahid tapi mati di Madinah? Jadi dia pun beritahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kalau kita mati syahid dapat pahala yang besarlah. Masuk syurga tanpa hisab dan mati di Madinah. Dan mati di Madinah ni seperti yang kita sallallahu alaihi wasallam tahu dalam hadis dari baginda, sesiapa yang boleh berusaha untuk mati di Madinah maka berusahalah untuk mati di Madinah. Itu kita boleh doa jelah mati di Madinah. Tapi jangan kita bunuh diri pula mati di mana tu, na'udzubillah, minta selamatlah kita tak. Boleh kita berdoa untuk mati di tanah suci Mekah, tapi ialah mati ni di mana-mana sahaja yang Allah dah tetapkan ada cerita. Tapi semoga kita doa yang terbaiknya, ya Allah biarlah kita, Allahumma inni as'aluka, ya Allah biarlah kita boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah tu, ya Allah berikanlah aku boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu nak doa mati di tanah suci boleh insya-Allah, tapi yalah wallahu alam, kita tahu kita mati di mana. Okey, seterusnya soalan yang sahabat kita tanya, Muhammad Iman Hakim, bolehkah Ustaz berkongsi tentang pertemuan mazhab yang berlaku di Mekah? Ini rasanya bukan bidang saya lah, cuma pertemuan mazhab ni kita sebagai orang Islam, kita berpandukan Quran Sunnah, ada Quran, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab hukum-hukum haji ni, kita di Malaysia kita berpegang pada Muzakarah Haji Kebangsaan Malaysia. Jadi kalau ada pendapat mazhab Hambali dalam bab cara tawaf, kalau ada pandangan mazhab Maliki dalam cara tawaf, kita di Malaysia, kita sebagai orang Malaysia, kita kalau boleh berpandulah dengan keputusan Muzakarah Haji peringkat kebangsaan kita di Malaysia. Dan hukum-hukum dalam bab haji ni kalau boleh, tuan-tuan, puan-puan peserta khusus sekalian mungkin boleh rujuk, ada buku yang dikeluarkan oleh Lembaga Tabung Haji, soal jawab ibadat haji. Buku ni boleh dibeli.
ada dijual di kedai-kedai buku dan rasanya dalam online pun ada soal jawab ibadat haji berdasarkan keputusan muzakarah haji kebangsaan. Jadi dalam bab ini insyaAllah pertemuan kita tidak ada berlaku pertemuan lah. Itu khilaf dalam bab ni tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita murtad, na'udzubillah, itu yang tak boleh. Kita dan sebagai orang Islam kita bertasamuh, bertolak ansur lah dalam perbezaan pendapat dan sebagainya kita boleh amalkan. Yang sebaiknya muzakarah haji kebangsaan kita di Malaysia lah. Okey, seterusnya ada soalan lain. Okey, Puan Laili Abdullah Sani. Assalamualaikum Ustaz, saya Datuk Hussein Ahmad ingin bertanya. Masya-Allah, terima kasih Datuk, alhamdulillah kerana bersama dengan kita sepanjang kursus asas haji secara online ni. Selain tempat-tempat yang dimasukkan untuk mustajab doa, bolehkah kita berdoa di tempat-tempat lain di sekeliling tempat yang dimaksudkan? Okey, boleh, alhamdulillah. Berdoa ni ud'uni astajib lakum. Berdoalah semoga Allah tunaikan. Dan dalam satu ayat lagi dalam surah Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata bila kamu berdoa kepada Allah, berdoalah fa inni qarib. Aku ni dekat dengan kamu. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, aku ni lebih dekat daripada urat organ kita punya urat pernafasan oksigen kita ni. Jadi kita berdoa di mana-mana pun boleh lah tu, alhamdulillah. Yang pasti jangan kita berdoa kepada selain daripada Allah. Jangan kita berdoa kepada berhala. Jangan kita berdoa kepada Panadol contohnya. Panadol kita ubat vaksin COVID ni, itu ikhtiar kita tak. Aku ni jangan kita tersilap langkah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita baca selawat, kerana selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah akan angkat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita doa, kita kena akhirkan doa kita dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tersebut untuk sampaikan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi tu boleh kami minta dengan Nabi, wahai Nabi Muhammad tolonglah aku. Tu tak bolehlah minta dengan Nabi. Kita lepas habis doa kita selawat, kerana Nabi kata man salla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Dan lokasi doanya di mana-mana saja insya-Allah boleh. Baik, seterusnya soalan yang kita ada lagi, Cik Sulia, AG Nutrition tu. Okey, Ustaz, perempuan boleh masuk tak perkuruan bakit? Okey, soalan bagus soalan kita. Ini soalan yang menarik. Boleh tak muslimah masuk dalam perkuruan bakit? Okey, untuk kita masuk perkuruan bakit, sebenarnya dia buka pintu perkuruan bakit ni masa solat fardu sahaja. Maksudnya bila solat fardu akan ada jenazah. 5 kali sehari itu akan ada jenazah meninggal, akan ada solat jenazah di Masjid Madinah. Jadi pintu besar tu dia akan buka untuk masuk jenazah, simpan jenazah. Jadi masa itulah kita muslimin boleh ikut jenazah masuk untuk tengok cara simpan jenazah dan sebagainya, boleh ziarah itulah. Dan muslimah sebenarnya nak masuk ke dalam tu dia tak benarkan, boleh masuk sampai ke pintu. Kita naik tangga boleh sampai ke pagar dia tu, boleh melawat ke situlah. Dan sebenarnya apa faedah kita masuk tengok jenazah ni? Nabi SAW kata, man salla, sesiapa yang solat al-janazah falahu qirat. Sesiapa yang solat jenazah dia akan dapat 1 qirat. 1 qirat ni besar mana? Mithla jabali Uhudin. Pahalanya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhudnya besar mana? Kalau kita sampai di Madinah nanti kita boleh tengok. 7 km panjang Bukit Uhud, 3 km lebar. Sekali solat jenazah dapat pahala sebesar tu. Dan waman tabi'ahu, dan sesiapa yang ikut jenazah sampai ke kubur falahu qiratan. Sesiapa yang selepas solat jenazah ikut jenazah tu sampai ke kubur, dia akan dapat 2 pahala sebesar Bukit Uhud pula. Jadi semoga kita boleh ikut jenazah ke perkuruan bakit tadi dan ikut jenazah ke kubur di Malaysia pun kita akan dapat 2 Bukit Uhud jugalah. Dan satu lagi hadis Nabi, ni cerita Bukit Uhud pula ni. Tak sempat tadi kita nak cerita masa Bukit Uhud. Itu pahala besarnya, saiz pahala kata kalau kita solat jenazah. Ada satu hadis lagi dan hadis yang lain, kita orang kafir bila masuk neraka nanti Allah kata badan dia besar daripada min mankibaihil yamin, daripada bahu kanan ke bahu kiri ni masirati salasata ayyam. Besar orang yang masuk neraka nanti, orang kafir masuk neraka nanti, saiz dia akan dibesarkan jadi gegasi daripada bahu kanan ke bahu kiri 3 hari perjalanan naik kuda yang laju. Dan dalam hadis selepas tu Nabi SAW beritahu gigi geraham orang kafir yang dalam neraka nanti sebesar Bukit Uhud. Bersama mana Bukit Uhud tadi 7 km panjang, 3 km lebar. Saiz gigi orang kafir yang masuk neraka sebesar Bukit Uhud itulah. Jadi pahala kita yang solat jenazah tadi insya-Allah kita dapat kalau kita masuk ke
penguruan bakit tadi. Dan minta maaf kepada muslimat kita, boleh naik ke atas untuk pintu penguruan bakit tu, tapi nak masuk dalam biasanya dia tak benarkanlah, sampai ke pagar tu saja untuk ziarah. Okey, soalan seterusnya kalau ada lagi, Tuan Haji Zainuddin Muhammad, yang bagi Ustaz, sewaktu mengerjakan haji agak susah untuk jaga lisan dari berkata perkara yang sia-sia. Boleh kongsi tips-tips untuk jaga lisan selain baca Quran, zikir, selawat dan sebagainya. Okey, bagus soalan tentang tips cara kita nak jaga lidah kita ni semasa kita berada di tanah suci. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak kata kau orang Cik Zainuddin, saya sendiri pun, kita jenis mulut banyak tuan-tuan. Sekarang ni satu lagi isunya, kita tak bercakap dengan mulut dah. Kita bercakap dengan handphone. Ni, handphone kita ni, segala orang post dalam Facebook, kita komen. Segala orang tulis dalam WhatsApp, kita komen. Segala orang tulis dalam Instagram, kita komen. Orang post dalam TikTok, kita komen. Kita sekarang ni memang tak bercakap dengan mulut dah. Kita bercakap dengan tangan kita ni. Dan kita jenis suka bercakap. Jadi Allah tulis semua. Kita bercakap dengan mulut ke, kita bercakap dengan tangan ke, tulis kat sini. Semua Allah kira. Jadi tips terbaik untuk kita hindarkan diri kita daripada komen orang, daripada tulis benda tak elok di Facebook, di media sosial, dan daripada kita komen orang semasa kita berada di tanah suci nanti, memang tak ada cara lain dah. Kita sendiri kena jaga diri kita. Dan kalau boleh, kalau saya sendirinya, bila kita tengok orang, kita diam je lah. Diam tu adalah satu as-sukut. Kita diam tu adalah satu benda yang baiklah. Kita nak komen, yalah kita suka komen. Memang kita jenis mulut kita tak boleh nak diam tak. Ada je Facebook kita komen, memang kita komen tu payah. Jadi masing-masing kita di Malaysia ni lah, kita jaga diri kita. Dan kalau boleh, satu lagi pesan saya, bila kita sampai di Mekah nanti, kalau boleh, kan kita banyak grup WhatsApp, kita banyak grup Telegram, kita ada banyak grup BIP sekarang ni yang baru tau. Bila sampai tanah suci nanti, kalau boleh, slow sikit lah keaktifan kita dalam setiap grup WhatsApp, keaktifan kita dalam grup Telegram, keaktifan kita dalam tu, tumpukan kalau boleh semasa kita berada di sana. Jangan komen orang apa-apa dan sebagainya lah. Okay, tu yang boleh kita sama-sama saya share lah. Seterusnya ada soalan lain kita daripada Cik Azizul Osman. Ni daripada mana ni? Alhamdulillah. Ni macam dekat Kelana Jaya ke mana ni? Assalamualaikum Ustaz, boleh bagi tips tak maksud kekuatan fizikal di sana? Azizul Omar. Oh, daripada Kelang. Azizul Osman daripada Kelang. Okey, kekuatan fizikal. Ini pun satu benda yang sama kita perlu jagalah. Alhamdulillah kalau kita boleh pergi dalam waktu umur kita sebelum 60, sebelum 70 ni, kita sihat lagi dah. Alhamdulillah. Syukurlah pada Allah SWT, fizikal kita kuat. Jadi maksud fizikal, kekuatan di sana ni sebenarnya, kalau boleh kita sihat lah. Kita tidak ada orang panggil apa, cepat letih, cepat lelah. Kalau boleh ada supplement food, kalau kita boleh kuat dengan makan madu, bawa madu. Kalau kita boleh kuat dengan makan pil tongkat ali, biar kita ada supplement food yang sesuai lah. Dan kalau boleh untuk ke sana nanti, yang suka saya sharenya, biar kita biasa bersenam, biasa jogging. Sebab kita di sana daripada hotel ke Masjidil Haram lebih kurang 800 meter, lebih kurang 1000 meter. Jadi kita di Malaysia ni kita tak pernah jalan kaki tuan-tuan. Daripada rumah kita nak pergi masjid, kita naik motor. Daripada rumah kita nak pergi pasar, kita naik kereta, tak pernah kita jalan kaki. Jadi bila kita berada di sana nanti, kita jalan kaki. Jadi sama-samalah kita berlatih kekuatan fizikal ni dalam keadaan kita dah jogging. Kita ajak pasangan kita cuba jogging di musim PKP ni, jogging sekeliling taman perumahan kita, insya-Allah, supaya kita kuatlah daripada kekuatan fizikal itulah. Dan yang satu lagi, boleh jaga marah lah semasa berada di sana. Okey, ada soalan lain yang boleh kita share? Okey, soalan seterusnya daripada ada lagi Fadil Sulaiman. Ustaz, apa kelebihan Hajar Aswad? Fadil daripada Serendah. Oh, ni orang Serendah kita, alhamdulillah. Okey, kelebihan Hajar Aswad ni pun saya nak share satu slide yang mungkin boleh kita sama-sama tengok. Okey, Hajar Aswad ni, okey, kalau kita tengok dalam slide kita di tepi ni, Kaabah ni, di Kaabah, kalau tuan-tuan boleh tengok di skrin saya di tepi ni, senarai Kaabah. Jadi soalan sahabat kita tanya tadi, yang nombor 5 tu, nampak tak di skrin? Yang nombor 5, okey. Yang sahabat kita tanya Hajar Aswad. Hajar Aswad ni maksudnya batu hitam yang berada di Kaabah, di penjuru Kaabah yang saya sebut cerita tadi. Nabi Muhammad SAW angkat batu tu daripada penjuru kain, angkat letak di Kaabah. Dan mungkin yang viral 2-3 hari ni, ingat tak ada viral, saya tengok lupa viral, tapi dalam musim PKP MCO ni lah, ada seorang kita Kristian,
Dia kata kita pergi ke Kaabah ni, cium alat sulit perempuan dan hapus dosa. Oh, na'udzubillah. Itu satu benda yang tidak bagus yang disebarkan oleh mereka-mereka di Malaysia lah. Sebenarnya Hajar Aswad ni kelebihannya, secara mudahnya Nabi SAW dalam hadis Nabi, dalam pergerakan Nabi masa Nabi nak tawaf, sebelum Nabi mulakan tawaf, Nabi cium Hajar Aswad. Dan Nabi pusing Kaabah 7 pusingan. Dan satu lagi cara Nabi tawaf, kalau Nabi tak sempat cium Hajar Aswad, Nabi lambai tangan ke arah Hajar Aswad dan Nabi pusing Kaabah. Dan satu lagi situasi, Nabi naik kenderaan, Nabi tawaf, Nabi angkat tongkat untuk tawaf. Dan tawaf. Jadi soalan sahabat kita, apa kelebihan Hajar Aswad? Hajar Aswad ni, kalau ikut sejarahnya, dia adalah batu daripada syurga. Dan kalau ikutnya, Umar Al-Khattab, masa beliau jadi Perdana Menteri, jadi khalifah, masa dia cium Hajar Aswad, dia kata, ya Hajar Aswad, kalaulah aku ni tak tengok Nabi Muhammad SAW cium kamu, ma qabbaltuki. Nah, Umar kata, kalau aku ni tak tengok Nabi Muhammad cium kamu, wahai Hajar Aswad, kamu ni batu yang tidak boleh bagi manfaat apa-apa, aku tak akan cium kamu. Itu kata-kata Umar Al-Khattab. Jadi, kita cium Hajar Aswad, sebenarnya kita ikut sunnah Nabi SAW. Dan kalau ikut dalam satu lagi, dalam saya pernah terbaca buku I'jazul Ilmi, kelebihan Hajar Aswad ni, I'jazul Ilmi, saya tak ada slide. Boleh tengok slide yang nombor 5 tadi tu. Ada satu buku I'jazul Ilmi, saya pernah baca. Kajian sains yang dibuat oleh pakar-pakar sains, bukan orang Islam. Mereka dapat satu cebisan daripada batu Hajar Aswad. Kan batu Hajar Aswad tu dia ada 7 biji je sebenarnya dalam tu. Mereka dapat satu cebisan kecil, mereka bawa ke makmal mereka di Eropah di mana, dan mereka jumpa, mereka kata batu ini adalah batu yang sangat pelik. Dan dalam buku Imam Syafi'i telah tulis dalam buku dia, saya tengok Allahumma salli alaihi, dalam bukunya ada batu Hajar Aswad ni, dia akan rekodkan sesiapa yang tawaf, sesiapa yang pergi buat haji dan umrah di sana. Dan orang tanya, wahai Imam Syafi'i, wa kaifa man takarrar, bagaimanakah orang yang banyak kali pergi umrah, banyak kali pergi haji? Dan Imam Syafi'i sebut, dia kata batu ni akan rekodkan bahawa kita ni banyak kali pergi umrah, banyak kali pergi haji, dengan cara dia tandakan nama kita ni telah pergi ke sana. Itu Imam Syafi'i dalam buku dia, dalam dia punya tulisan dia lah. Dan kajian sains yang saya nak kait dalam buku I'jazul Ilmi, kajian sains ni dia kata batu Hajar Aswad ni adalah batu yang bukan daripada planet bumi. Tak ada fosil, tak ada jenis ni dalam bumi ni. Dia kata daripada tempat lain, satu. Dan yang kedua, dia kata daripada kajian ni dia sebut dia terjumpa satu ilmu, saya lupa apa nama istilah bahasa Inggeris tu. Dia sama batu tu dengan dia berjaya cipta chips yang boleh mengecilkan. Dulu ingat tak TV kita, handphone kita dulu kan, handphone kita ni besar kan, besar gedabak, besar lengan kan. Sekarang selepas kita berjaya ada microchip, cipta microchip daripada hasil kajian batu Hajar Aswad tadi tu, wallahualam tu saya baca dalam buku tadi tu, dan mereka berjaya ciptakan chip tu yang lebih kecil, dan handphone kita daripada besar gedabak boleh jadi nipis sebesar ini. Sama juga macam TV. Dulu TV kita kan yang duduk depan kita ni kan besar gedabak kan. Akhir sekali selepas penemuan chips tadi tu, dia kecilkan jadi nipis seperti sekarang ni. Itu kelebihan Hajar Aswad lah. Jadi kalau kita sampai sana sama-sama lah, kita boleh cium Hajar Aswad. Dan cium Hajar Aswad ni bukan perkara wajib lah. Bukan kata kalau tak cium Hajar Aswad tak sah haji, tidak. Itu perkara sunat sajalah. Jadi kalau ada kesempatan boleh. Tapi kalau sampai nak tolak orang, nak sakiti orang, itu tak sunnah lah untuk kita cium Hajar Aswad. Okay, ada soalan lain lagi sebelum kita tamatkan sesi kita, ada lebih kurang 15 minit lagi. Cik Nur Hayati Muhammad Nur, Ustaz, macam mana cara nak baca doa orang yang kirim doa pada kita? Lain orang lain doa. Ada tak cara spesifik? Saya dari Selayang, alhamdulillah. Oh, terima kasih orang Selayang kita, alhamdulillah. Okay, ini doa. Okay, kalau ada sahabat-sahabat yang kirim doa pada kita, sebenarnya kalau kita tanda dalam senarai kertas kita tu, kita tulislah. Kalau dia kata, contohlah dia kata, puan, nanti pergi ke Mekah, doalah supaya saya luas rezeki. Jadi, masa kita dah berdoa nanti, kita nak berdoa nanti tu, kita sebutlah, ya Allah, sahabat aku yang nama Zainab ini berdoa supaya dia diluaskan rezeki. Allah, luaskanlah rezeki Zainab. Jadi kalau kita ingat dalam senarai kertas doa kita tu, kita tulis nama luas rezeki, kita pun berdoa lah, ya Allah, berilah keluasan rezeki pada Zainab yang kirim doa ni. Kita doa gitu pun tak sebut kirim doa pun tak apa. InsyaAllah kita doa fi zahril ghaib,
hadis Nabi SAW, sesiapa yang berdoa untuk sahabat dia di semasa sahabat dia tak ada, semasa sahabat dia tak tahu dan sebagainya, Rasulullah kata malaikat akan doakan kita walaka bimithlik, kamu pun akan dapat seperti apa yang kamu doa tadi. Jadi kalau orang doa kepada kita, orang kirim doa tu, kalau kita boleh baca, bacalah. Kalau tak boleh baca, ya Allah, sampaikanlah hajat sahabat-sahabat kami, ya Allah, sampaikanlah hajat sahabat-sahabat aku, ya Allah. Mungkin kita boleh secara langsam begitulah. Cuma apa yang penting saya nak pesan satu lagi, antara tempat mustajab doa nanti semasa kita berada di Arafah, semasa di Muzdalifah, semasa di Mina. Kita melontar jamrah kubra, melontar jamrah wusta, melontar jamrah sughra nanti itu, bawalah ketah doa kita nanti itu, berdoalah semasa kita berada di sana nanti, insya-Allah. Okey, ada soalan sahabat kita lain lagi? Okey, ni daripada Cik Alia Ain. Ustaz, apa doa yang boleh diamalkan sebelum kita menjadi duyufur rahman? Ni pun bagus ni doa. Apa yang kita nak amalkan sebelum kita menjadi duyufur rahman? Doanya, ya Allah, yang terbaiklah, bagilah kita ni boleh pergi ke Mekah tunaikan haji. Ya Allah, jadikanlah aku ni sebagai tetamu-Mu, ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata haramika wa haramin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku rezeki boleh ziarah tanah suci, boleh mengerjakan haji, boleh ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang terbaik bagi saya sebelum kita pergi ke sana ni, ya Allah, biarlah kita ni boleh ada rezeki sampai ke sana. Biar Allah pilih kita, sebab kita musim Covid, musim pandemik ini, kita tak tahu kita boleh pergi haji ke tidak. Tahun ni pun kita tahu lagi sama ada Covid ini berpanjangan, tiba-tiba border setiap negara ditutup, international border kan. Jadi berdoalah semoga Allah berikan kita boleh ziarah Mekah dan boleh ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang terbaik. Okey, seterusnya doa kalau ada lagi soalan-soalan kita. Okey, soalan kita daripada Shin. Ustaz, saya kadang-kadang keliru imam Masjidil Haram apabila solat fardu betul-betul saf di depan Kaabah ke tempat lain. Macam nampak jemaah masih buat tawaf ke salah ke saya salah tengok. Okey, Akram Bangi, alhamdulillah. Okey, terima kasih soalan Cik Akram kita daripada Bangi. Okey. Tentang kedudukan imam. Okey, bagus soalan ni sebenarnya. Okey. Kita di Malaysia, kedudukan kita masjid tu imam di depan tak? Kita di belakang, saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Macam mana di Masjidil Haram? Tu imam semayang, ada orang tawaf lagi. Bagus soalan Cik Akram kita ni. Bagus, alhamdulillah. Okey. Jawapannya, situasi di Masjidil Haram Mekah memang ada keputusan ijma' ulama. Keputusan ulama'nya, imam memang situasinya ada kala imam duduk di depan, betul-betul di depan pitung Kaabah jadi imam. Ada kadang-kala imam berada di bawah tempat muazzin, di sahah tempat kita tawaf tu, ruang putih tu, imam tak duduk di situ, imam duduk di atas. Biasa masa Ramadan kita biasa tengok live di TV Hijrah kan. Ada live tu, kita tengok imam ada di atas, ada orang tawaf. Boleh ke begitu? Orang berjalan di depan imam. Itu biasa kita keliru kan? Ya, betul. Imam berada di atas, orang tawaf di bawah. Adakah sah soalan imam solat ni sebenarnya? Suasana di sana berbeza. Jadi imam ni dia berada di atas, sah solat tu imam dan tidak ada kaitan dengan batal solat dan sebagainya sebab orang berada di depan. Dan di sana memang situasinya dia sediakan untuk orang tawaf di depan tu lah. Dan satu lagi situasi, biasa ada orang tanya solat jenazah. Tu imam ada di depan. Masa jadi tu imam tu tiba-tiba masa solat jenazah kan suasana orang terlalu ramai, terlalu padat pada musim haji, jenazahnya dia tak bawa turun di depan Kaabah. Dulu dibawa turun di depan Kaabah. Tiba-tiba jenazah dia bawa letak di pintu Babus Safa. Jadi tu imam ni dibawa letak di belakang tempat jenazah ni. Jadi kita solat jenazah di depan Kaabah, berada di depan imam. Boleh atau tidak begitu? Ya. Solat jenazah kita tetap sah dan dalam perbincangan fatwa Jeddah dalam perbincangan ulama di sana memang sah kita berada dalam situasi tersebut untuk suasana Masjidil Haram di Mekah sahajalah. Kalau di tempat lain tak boleh. Okey, bagus soalan perhati tu, bagus, alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya kalau ada sahabat-sahabat kita yang tanya soalan lagi. Okey, sahabat kita bertanya daripada mana ni? Sabri Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana mengikuti kursus kita. Saya ada mendengar Ustaz menyatakan bahawa kalau kita tidak mengenal Allah, ma'rifatullah dengan rohani, hakikat ibadat kita sia-sia, tapi Allah terima minta pencerahan. Macam mana? Saya ada mendengar Ustaz menyatakan bahawa kalau kita tidak mengenal Allah, ma'rifatullah dengan rohani kita, dengan hakikat badan, ibadah kita ni sia-sia.
Tapi Allah terima. Minta. Okey. Dalam bab ni lah sebenarnya dalam orang yang belajar hakikat makrifat dan sebagainya lah. Okey, kita ni sebenarnya sebagai orang Islam, syarat Allah terima ibadat kita, syarat Allah terima ibadat kita ada 3 saja tuan-tuan peserta kursus sekalian. Syarat Allah terima ibadat ada 3. Pertama, kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi ibadat tu kita kena ikut. Sembahyang subuh 2. Ya, sembahyang subuh 2 rakaat lah. Tiba-tiba kita hari ni kita bagus, kita solat subuh 3 rakaat. Jangan. Mesti kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita terima. Yang keduanya, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena semayang, kita kena buat ibadat ni betul-betul kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadat. Jadi untuk Allah terima ibadat kita ni tadilah syaratnya kita ikut apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar, kita tak boleh reka-reka. Dan yang kedua, kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadat ni lah. Okey, saya rasa sampai situ saja saya dah dapat signal. Kita dah sampai ke penghujung program dan saya tutup kesimpulan kita pada siri kursus haji kali ini. Yang pertama ni dengan satu ayat Quran, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Bila kita selesai wukuf di Arafah nanti, fadhkurullaha indal masy'aril haram. Hendaklah kita sebut nama Allah, kita berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, terima kasih kerana bersama dengan kursus asas haji pada kali ini. Berazamlah semoga kita boleh pergi haji dalam keadaan sihat. Berdoalah semoga kita boleh selesaikan rukun-rukun haji kita selama berada di sana. Dan berdoalah, berazamlah bila kita sampai di Muzdalifah nanti, kita tetap berdoa. Jangan kita tidur sahaja berada di sana, kita tak buat amalan-amalan sunat semasa kita berada di Muzdalifah. Untuk lebih tahu dalam keadaan Muzdalifah nanti, ikuti siri-siri kursus asas haji secara online selepas ini insya-Allah. Sampai situ saja, saya minta maaf kalau ada tersasul bahasa, terkasar bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.